Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ni kita sama-sama dipertemukan sekali lagi untuk kita melihat apa ni tadabbur ya surah Toha, surah yang ke-20 dalam Al-Quran, dan insya-Allah ya kita sampai pada ayat yang ke berapa tuan-tuan? Ayat 15 ya. Ya, yang bebas. Betul Ustaz. Ya. Jadi kalau sudah bersedia, mari sama-sama kita buka mushaf ya, mushaf. Biasa orang duk sebut mushaf, bukan mushaf ya, mushaf. Ya, mushaf. Jadi kita buka mushaf masing-masing ya pada apa ni surah Toha, surah yang ke-20, cerita Nabi Musa ya. Cerita Nabi Musa alaihissalam ya, mari sama-sama kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca saja daripada atas tu, daripada 12, ayat 12. Ya, ini cerita Nabi Musa alaihissalam balik daripada negeri Nabi Syuaib ya, daripada Madian. Setelah baginda Nabi Musa, berapa tahun Nabi Musa duduk di kampung Nabi Syuaib tuan-tuan? 10 tahun. Dalam masa 10 tahun tu dia bertugas sebagai Gembala kambing. pengembala kambing ya. Cuba kita bayangkan ya, daripada seorang anak raja ya menjadi seorang pengembala kambing, maknanya tu dua jurang ya yang sangat jauh beza. Ya, beliau anak raja tak perlu buat kerja apa-apa, tapi sekarang bila dia berhijrah ya ke negeri Madian, maka berubahlah ya dia punya aktiviti kehidupan daripada ya tidak bekerja buruh kasar kita kata ya, menjadi seorang pengembala kambing. Dan beliau bertanggungjawab kerana telah dinikahkan dengan salah seorang daripada anak perempuan Nabi Syuaib. Jadi sengaja Allah buat Nabi Musa duduk di kampung Nabi Syuaib selama 10 tahun ya, supaya baginda dapat belajar ya ilmu pengetahuan daripada Nabi Syuaib. Kerana Nabi Syuaib dah jadi nabi ya. Jadi tuan-tuan background tu tuan-tuan kena tahulah, background history tu ya. Jadi bila selesai 10 tahun, pasal apa kena duduk 10 tahun ya? Tak cukup 8 tahun tak boleh? Ya tuan-tuan, ya. Pasal apa kena ya kan orang ini ya, pasal apa kena 10 tahun? 8 tak boleh, 7 tak boleh. Tuan-tuan ya. Perjanjian dengan Nabi Syuaib Ustaz ya. Macam mana? Dia ada perjanjian lah dengan Nabi Syuaib. Mesti Dah perjanjian kan. bahasa legal dia dah ada kontrak lagi. Ya. Ya, dah ada Itu kontrak. pasal Melayu. Jadi kontrak itu asalnya 8 tahun tuan-tuan ya. Tapi pasal apa Nabi Musa buat 10 tahun? Pasal apa? Pasal apa dia extend jadi 10 tahun? Apakah sebab dia? Pasal apa 8? Patutnya 8 according to kontrak 8 tahun kita dah apa kita panggil? Kita dah habis 8 tahun, selesai lah kan? Ya. Kita dah selesai daripada kontrak. Pasal apa Nabi Musa sambung 2 tahun lagi? 2 tahun tu dipanggil apa sebenarnya tu? Kalau legal contract tu kita sambung 2 tahun tu kita panggil apa tu Haji Hassan? Extension lah Ustaz. Extension Ya, lah. tapi apa tujuan extension tu, apa tujuan dia? Apa tujuan extension? Dia nak serve lebih longer Ustaz. Maknanya untuk serve lebih lama betul, tapi kalau dalam Islam kita punya kontrak 8 tahun, kemudian kita habiskan masa kita extend another 2 years, 2 tahun tu dipanggil apa tu? Dari segi dalam Islam tu dipanggil apa tu? Kita buat apa tu? Apa benda tu? Ya. Apa benda tuan-tuan? Ya, poin besar yang paling besar yang kita selalu buat. Macam Imam Nawawi Ustaz ingatkan balik tuan-tuan ya. Imam Nawawi buat buku hadis 40. Bila kita tengok dalam hadis 40 tu, bukan 40 hadis, 42 tuan-tuan. Ya, jadi jawapan dia adalah tu jawapan. Cuba tuan-tuan tengok dekat apa yang Syarin jawab tu. Apa dia tuan-tuan? Cuba tengok dekat chat. Datuk Osman, apa Datuk Osman?
Ihsan. Itu dipanggil ihsan, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa, tuan-tuan. Ya. Sebab bila kita usrah ni dia bukan macam kuliah maghrib, tuan-tuan ya. Jadi usrah ni tuan-tuan boleh tanya secara freely. Boleh tanya, boleh bincang, boleh discuss. Ya, tuan-tuan jangan one way communication, rugi, tuan-tuan ya. Sebab kalau macam itu baik kita tengok Facebook, baik kita tengok YouTube ya. Kita tak payah respon ya. Tapi kalau usrah ni, nama pun usrah tau. Ya, usrah malam Isnin kan. Nama dia Umi, usrah malam Isnin. Usrah ni mana kita ada discussion, kita bincang, tanya soalan macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tukar mindset. Ya, ini bukan kuliah one way communication, Facebook bukan, tuan-tuan ya. Sebab tu kita boleh tanya soalan. Tuan-tuan boleh tanya soalan, tuan-tuan boleh unmute tanya soalan. Jadi apa isu besarnya ialah ihsan. Bila tuan-tuan buat sesuatu lebih daripada what you are expected to do. Ya, tuan-tuan salin lah. Ya, when you do something more than what you have expected, ya, you are expected to do. Ya, more than what you are expected to do. Itu nama dia apa? Nama dia ihsan. Hadis 40, yang ada dalam tu 42. Ya, tuan-tuan pergi beli karipap, ya, daripada Kaabah, ya, beli karipap 20 biji, tapi bila tuan-tuan kira balik, dia letak 22 biji. Another 2 tu apa tu? Dipanggil ihsan. Nabi Musa AS, ya, beliau ataupun baginda menghabiskan 10 tahun. Instead of 8 tahun, dia sambung 2 tahun. Itu dia panggil ihsan. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul, ya, kemudian orang-orang soleh, ya, dan orang-orang beriman. Ya, itu antara ciri yang kita kena ada lah dalam hidup, tuan-tuan. Ya. Jadi kita lebihkan. Jangan kurang. Ya. Lebih tak apa, tapi jangan kurang. Okey, ya, itu mukadimah kita tentang ihsan. Okey. Jadi bila Nabi Musa selesai 8 tahun, dia sambung 2 tahun lagi jadi 10, ihsan, dia pun minta izin untuk balik ke kampung halaman dia di Mesir. Ya, kampung Nabi Syuaib tu di Madian. Madian tu kalau moden dekat mana, Datuk Osman? Madian moden dekat mana tu? Apa negara tu nama dia? Ya. Apa nama negara tu? Madian tu apa nama negara tu? Ya, Kak Mai. Ya. Apa dia? Tak tahu tak. Palestin kot. Palestin. Tak. Sebelah Palestin. Syria. Syria bukan sebelah dia tu. Syria atas. Sebelah. Jordan. Ya, Jordan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok peta ni sedang berlaku peperangan ni, tuan-tuan akan tengok peta tiap-tiap hari, tuan-tuan kena tengok peta. Ya, bantuan datang daripada sebelah Mesir, ya. Kerana yang berperang adalah Gaza. Jadi bila Palestin bahagian Gaza yang perang, maka bantuan kena datang daripada Mesir. Sebab Gaza duduk sebelah Mesir. Tapi kalau peperangan berlaku di West Bank, di tebing barat yang ada Masjid Aqsa, bantuan akan datang daripada Jordan. Ya, di Jordan, tuan-tuan, ya, bukan Syria. So Jordan itulah negara yang dulu, ya, sampai sekarang pun ada tempat nama Madian, kampung Nabi Syuaib. Jadi bila Nabi Musa dalam perjalanan, ya, baginda kita tahu nak hidupkan api tak boleh sebab angin kuat, ya. Ini cerita yang tuan-tuan kena baca lah. Tadi lepas maghrib tu patutnya tuan-tuan baca sikit. Ni dalam 10 minit. Cuba tengok apa yang kita dah baca pada pusingan sebelum ni. Nanti tuan-tuan akan dapat poin. Ya, tapi kalau tuan-tuan datang malam ni, tuan-tuan datang empty handed, memang tuan-tuan nak kena ulang kaji banyak lagi lah, ya. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Ayat 12, ya, Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku telah pilih engkau wahai Musa, fastami', maka dengarlah lima yuha, apa yang akan diwahyukan. Jadi Allah kata yang pertama apa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini bab akidah, tuan-tuan, ya. Jadi apa pengajaran kita? Pengajarannya ialah bila kita nak ajar anak cucu kita tentang Islam, kita kena ajar akidah dulu. Ya, sebab Quran ajar macam tu. Sebab itulah kita tadabbur Quran. Supaya bila kita baca Quran, kita tahu dia punya pengajaran dia. Tapi kalau tuan-tuan baca Quran untuk betulkan tajwid je, ya, untuk betulkan makhraj, tuan-tuan tak dapatlah apa yang Allah nak sampaikan. Ya, apa yang Allah nak sampaikan? Yang pertama, kena cerita tentang ketuhanan dulu, tauhid. Ya. Kemudian apa? La ilaha illa anta, ya, la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah melainkan aku. Ni tauhid ni, tuan-tuan. Ya. Kemudian baru masuk bab yang berkaitan dengan tauhid lagi, ya. Tadi yang berkait dengan mula-mula innani anallah, ya, aku adalah Allah. Ya, Allah ni maknanya
yang berkait dengan tauhid juga. Tauhid uluhiyah dipanggil. Ya, uluhiyah. La ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah melainkan aku. Uluhiyah lagi. Ya, tauhid uluhiyah ni mana tauhid ubudiyah, tauhid ibadah, ya. Kemudian fa'bud ni sama, tauhid uluhiyah juga. Wa aqimis solah, ini masuk ibadah. Ya, dan ya dirikan solat. Maksudnya sebelum kita ajak orang untuk solat, kita kena kenalkan dia pada Tuhan dulu. Ya, jangan ajar solat tapi kita tak kenalkan dia pada Tuhan, ya. Kerana solat yang dilakukan tanpa dibetulkan akidah, maknanya dia tak terima Islam tu lagi. Ya, dia main ikut-ikut saja, ya. Macam kita kata budak-budak kampung di Gua Musang contoh. Ya, di Gua Musang, ya, di mana kita kata, ya, di Kelantan lah. Curug-curug sana, ya, budak-budak Cina yang agamanya Buddha tetapi dia berkawan dengan budak-budak Melayu, ya. Dan dia ikut sama-sama. Dia macam budak rawang contoh, ya. Macam kita kata Ustaz Rawi, ya. Masa dia kecil-kecil dulu dia bercampur dengan budak Melayu dengan azan, ya. Kadang pergi surau, ya. Kalau azan tak ada, dia pula cari mana Bilal tak azan. Jadi maknanya dia dah biasa, dah biasa mengucap syahadah tu, dah biasa dah. Dia dah biasa bercampur dengan budak-budak Melayu. Bulan Ramadan pun kadang dia ikut-ikut untuk pergi buka puasa. Ya, tetapi tak dapat pahala. Kerana apa? Kerana dia belum terima Allah itu sebagai Tuhan yang disembah. Jadi ibadah datang selepas daripada akidah. Wa aqimis solah, dan dirikan solat. Ya, dirikan solat tu mesti berjamaah. Ya, perkataan wa aqimis solah merujuk kepada solat didirikan. Bila solat didirikan, dia bukan bersendirian. Ya, dia mesti berjamaah, tuan-tuan. Walaupun di rumah kita kata, ya, kita balik lambat daripada kerja ke, tak sempat nak pergi masjid surau, sembahyang di rumah pun make sure kalau boleh berjamaah, sebab rugi tak berjamaah. Ya, tak dapat 27 darjat. Bukan 27 pahala, 27 darjat. Ya, jadi untuk ingat pada Allah, lizikri, ya, untuk ingat pada Allah. Jadi bila kita solat, kita ingat Allah. Sebab ada takbiratul ihram, ada Fatihah, ya, ada tasyahud, ya, ada salam dan sebagainya. Jadi setiap kali kita solat, semua benda tu ada. Jadi rugilah kalau kita tak solat, ya. Okey. Jadi ayat yang ke apa? Tadi ayat 13, ni ayat 14. Ya, ayat yang cerita tentang asas kehidupan kita. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, didahului dengan solat. Ya, itu asas dia, tuan-tuan. So mana-mana pergi pun tuan-tuan akan tengok inilah benda yang diajar oleh Nabi dan Rasul. Okey, ada soalan? Ya, peringkat awal silakan kalau ada. Ustaz, Ya. apa maksud zikir dalam Quran? Zikir apa? Yang akak faham apa? Ya, senang tanya macam tu. Ya, yang apa? Yang Saya Kak Zainab faham apa zikir? nama lain daripada selain Al-Quran. Okey, itu kalau nama lah. Zikir tu apa dia benda? Dari segi perbuatan, zikir tu apa? Nasihat. Nasihat. Lain, nasihat. Ya, mauizah. Ya, zikir ni apa, tuan-tuan? Zikir. Apa makna zikir Kak Mariatun? Ya, Haji Mak Syah. Ya, Kak Mas. Apa makna zikir? Zikir apa? Ya, zikir makna sebut dan ingat. Ya, zikir makna sebut kena sebut. Sebab tu Fatihah tu Alhamdulillahirrabbilalamin, kena dengar kat telinga. Ya, baru dia jadi zikir, tuan-tuan. Kalau baca dalam hati, ya, dia macam mana? Tak boleh nak sebut. Kita kena sebut. Ya, sebab tu zikir makna sebut, kemudian ingat. Ya, tiada ilah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kita sebut, kita lafaz. Kecuali orang bisu. Orang bisu dia tulislah, dia berisyarat. Tapi kalau orang yang boleh bercakap, dia kena lafaz. Ya. Sebab itu Abu Talib ketika Nabi dakwah pada dia tak lafaz. Bila tak lafaz, tak boleh terima lah. Ya. Mungkin dia beriman dalam hati. Tapi ya, dia kena dilafaz. Ya, sebab tu mesti disebut dengan lidah bagi orang yang boleh bercakap. Ya. Melainkan orang bisu. Bisu tak bolehlah diisyarat ataupun tulis. Jadi zikir adalah sebut dan ingat. Ya, itu secara umum. Jadi maknanya bila kita solat, ya, kita menyebut nama Allah, kita menyebut, ya, perkataan-perkataan yang baik, syahadah, tasyahud contoh, ya. Kita menyebut doa iftitah, kita menyebut Al-Fatihah, tu sebut. Bila kita sebut, kita ingat. Ya, sebab tu nak menghafal sesuatu, kita kena sebut. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Zikir yang diajar oleh Nabi pada Juwairiyah kan, dibaca waktu pagi. Ya, tuan-tuan kena sebut. Tuan-tuan tak boleh dalam hati, tak dapat nanti. Ya, kena sebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Kena sebut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat.
wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutakabbalan, dan amalan yang diterima. Kena ulang, kena sebut, ya. Sebab bila kita sebut baru malaikat boleh catat. Sebab malaikat dia tak tahu apa yang duduk dalam hati. Yang tahu dalam hati Allah saja. Jadi macam mana malaikat nak catat kalau dia tak dengar apa yang kita sebut? Macam mana dia nak aminkan kalau tuan-tuan tak sebut? Jadi zikir, ya, solat mesti disebut di lafaz, walaupun sekadar didengar oleh telinga cukup. Ya, melainkan dia jadi imam kena baca kuat sikitlah. Ya, jadi zikir sebut, dan zikir juga mana ingat. Baru boleh dicatat sebagai pahala. Ya, Kak Zainab, okey ya? Lebih lain silakan. Terima kasih. Ya, sama. Inna sa'ata, inna sesungguhnya duduk di awal ayat. Inna sentiasa di awal, melainkan kalau dia datang selepas qala. Ya, selepas qala, ya, dia telah bersabda ataupun Allah telah berfirman. Qalu, mereka telah berkata, bahawa ada inna. Qalu inna lillah. Ya, qul inna solati. Sama ada qala, qalu, yaqulu ataupun qul. Jadi kalau ada perkataan-perkataan tersebut, inna datang selepas mereka tu. Ya, kalau tidak, inna duduk di awal ayat. Dia merupakan satu penegasan. Bila kita nak emphasize, kita letak inna di awal, tuan-tuan. Ambil maklum, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan catatlah. Ya, pasal yang Ustaz sebut ni macam-macam, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan kena catat. Ya, Ustaz tahu tuan-tuan dengar daripada Dr. Fatimah lah, dengar daripada Ustaz Abdullah Yassin lah, ya, dengar daripada Ustaz tu, Ustaz ni, macam-macam dengar. Tapi kadang-kadang, ya, bila apa kita panggil, ya, bila kita tak catat tu dan kita tak sebut ulang, ya, dia tak lekat lah, tuan-tuan. Ya, sebab memang cara untuk ingat macam tadi kan, dia mesti sebut. Ya, kalau kita boleh catat lagi bagus, ya. Sebut, tengok, catat. Sebab kita bila kita catat, kita nampak depan mata kita, ya. Jadi dia akan membantu ingatan kita. Pasal dalam usia-usia kita macam ni, ingatan kita bukan macam dulu, ya. Memori kita tak kuat macam dulu. Macam kita budak-budak kan, ya. Jadi kita kena bantu dengan mencatat, dengan menulis, tuan-tuan, ya. Inna sa'ata, sesungguhnya as-sa'ata. As-sa'ata maknanya saat. Saat apa? Saat kehancuran. Saat kehancuran tu apa? Saat kehancuran tu adalah hari kiamat. Ya, sebab bila kiamat semua hancur. Yang apa kita panggil, yang survive, ya, yang masih elok, ya, adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala survive. Yang lain tak, semua mati, tuan-tuan. Jadi bila disebut tentang saat kehancuran, yang ni kiamat, ya, ni cerita akidah lagi ni. Sebab tu akidah biasanya beriman kepada Allah dan, ya, beriman kepada hari kiamat. Biasa dalam hadis Nabi sebut macam tu kan. Contoh Nabi kata, sesiapa yang beriman kepada Allah, tauhid. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhirat, ya, hendaklah dia bercakap benar ataupun diam, ya. Bercakap yang baik, bercakap yang benar ataupun diam. Sesiapa yang beriman kepada Allah, cuba tengok bahasa dia. Ustaz terjemah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dia tak sebut siapa beriman kepada Allah dan Rasul saja, sebab understood. Bila beriman kepada Allah, mesti beriman kepada Rasul. Pasal Allah yang hantar Rasul tu. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Sebab malaikat tu Allah yang utus. Beriman kepada malaikat dan beriman kepada Rasul, maknanya beriman kepada kitab. Kerana yang dibawa oleh malaikat adalah kitab. Yang diajar oleh Nabi kepada umatnya adalah kitab. Ya, jadi dia dah merangkumi. Beriman kepada Allah, maknanya beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Dia dah masuk sekali, tuan-tuan. Ya. Kemudian beriman kepada hari akhirat. Sebab tu, lepas pada sebut tentang tauhid, sebut tentang solat, ya, sebut tentang hari kiamat. Ya, cuba tengok. Ya. Ini package kita mengajar orang macam inilah. Ya. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyatun, pasti datang. Ya. Kemudian Allah kata, akadu, hampir-hampir aku, kata Allah, ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikannya. Maknanya, Nabi SAW pun tak tahu bila berlaku kiamat. Jangan kata Nabi, Jibril yang paling dekat dengan Allah pun tak tahu. Ya, qul innamal ilmu indallah. Kita baca dalam surah Al-Muluk. Ya, kita baca lepas Isyak tadi kan. Ya, kita baca surah Al-Muluk. Kalau tuan-tuan belum baca, nanti lepas kelas bacalah. Ya. Jadi setiap malam jangan lupa baca 2 surah. Surah Sajdah, surah 32 dan surah Al-Muluk 67. Jangan lupa, tuan-tuan. Setiap malam jangan lupa, without fail. Ya, kalau kita tak baca, malulah, tuan-tuan. Ya, pasal apa yang menyebabkan kita tak sempat baca? Tahu apa sebab? Ya, kalau kita tak sempat kan sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat. Apa sebab tak boleh sempat tu? Ya.
Kalau kita sakit, ya, kita apa? Kalau sakit, tak boleh sembahyang berdiri, boleh sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang baring. Tak boleh isyarat. Tak ada pilihan, tuan-tuan. Ya, dalam dunia ni kita tak ada alasan lah. Kita kena buat yang terbaik, ya. Okey. Jadi apabila kiamat tu datang, Allah sembunyikan dia punya waktu dia, ya. Akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku menyembunyikannya. Maknanya orang tahu kiamat sudah semakin hampir. Tapi adakah, ya, contoh kita kata perang Palestin ni. Kita tahu, ya, ketika mana orang tentera Islam, ya, bukan nama Palestin aja, tentera Islam tu maknanya orang Turki, ya, orang Islam daripada Rusia, ya, daripada Asia Tenggara. Ya, bila kita bersama-sama bantu Palestin tu dari segi ketenteraan, kita memerangi orang Yahudi, maknanya kiamat sudah hampir. Ya, adakah yang sedang berlaku sekarang ni membawa kepada kiamat yang semakin hampir? Kita tak tahu, tuan-tuan. Ya, sebab Allah sembunyikan dia punya timing dia, tarikh dia bila kita tak tahu. Ya, jadi kita tak tahu tu sebab apa? Ada di rahsia dia. Kerana Allah kata ayat 14, ayat 15, litujza, supaya tujza engkau dibalas, ya, supaya engkau diberi balasan, ya, seseorang individu itu diberi balasan, kullu nafsin, setiap individu tu, ya, bima tas'a. Maknanya kalau kita bagi tahu bila kiamat tu nanti, ya, macam tadilah, ya, orang dah tahu kiamat, tak buat kerja lain dah, fokus pada ibadah saja. Ya, macam orang yang nak dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ya, dia pergi mahkamah, dia buat rayuan dia ditolak. Maka dia nak dijatuhkan hukuman gantung tu pada 2 minggu daripada sekarang. Apa dia buat, tuan-tuan? Makan pun tak lalu dah. Ya, fokus pada ibadah je, bertaubat, istighfar, sembahyang, ya, baca Quran. Apa saja ibadah yang dia boleh buat, yang dia tahu dia akan buat. Kerana dia dah nak fokus kepada tarikh kematian dia. Sebab dia tahu ibadah dia tak cukup, ya. Sebab itu bila dirahsiakan Lailatul Qadar, ya, kita usaha setiap malam 10 malam terakhir kita akan cari, terutamanya malam ganjil. Ya, macam tu juga bila kita tak tahu bila kita nak mati, maka apa? Ya, kita tak tahu bila kiamat berlaku, maka kita usaha saja. Bima tas'a, kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu usahakan, ya. Kalau kita lalai, habislah, ya. Kemudian fala yasuddannaka, ya, fala, maka janganlah yasuddannaka, janganlah sampai, ya, menyebabkan apa? Ya, menyebabkan kamu ni terhalang. Ya. Jadi maknanya janganlah sampai man la yu'minu. Janganlah sampai orang yang tidak beriman, ya, menghalang kamu daripada mengingati hari akhirat tu. Jangan sampai, ya, kita dilalaikan, sibuk dengan dunia, tuan-tuan, ya. Dunia ni memang kita sibuk. Ya, tapi sibuk dengan anak, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan kerjaya, ya, sibuk dengan menantu, memang kita sibuk, tuan-tuan. Tapi takkanlah sibuk sangat sampai tak ada masa, ya, untuk kita beribadah mengingati akhirat. Ya, takkanlah sembahyang duha tu 2 rakaat, ya, tuan-tuan. Ya, dulu masa kita muda-muda mungkin kita tak sempat duha. Alhamdulillah dah buat dah 2 rakaat, tapi takkanlah 2 rakaat saja. Ya, pagi tu panjang, tuan-tuan, paling kurang 4 paling kurang. Ya, takkanlah langsung, ya, kita kata qabliyah ba'diyah zuhur tu tak boleh buat, ya. Tak patut, tuan-tuan. Terutamanya orang pencin, ya, memang tak patut. Ya, kita boleh buat macam-macam aktiviti lain, tapi ibadah-ibadah basic ni kita tak boleh buat. Macam mana kita nak jawab depan Allah besok, tuan-tuan, payah. Ya, jadi benda-benda basic tu jangan tinggal. Ya, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2, 4 afdal. Ya, kerana 4 tu, mana 4 sebelum dan 4 selepas, ya, qabliyah dan ba'diyah zuhur, dia akan menghalang kita, ya, mengharamkan tubuh badan kita daripada dibakar oleh api neraka. Takkan tak nak. Qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, kena grab, tuan-tuan. Ya, tu benda-benda basic yang kita boleh buat. Asal relax, tak ada masalah. Tak ada qabliyah ba'diyah. Maghrib qabliyah tak payah, ya, ba'diyah saja 2 rakaat. Ada baca surah, kan? Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian isyak, ya, isyak tak payah baca surah. Jadi cepat sikit, tuan-tuan. Boleh 4 rakaat. Ya, jadi kita ada masa nak baca surah Suratul Muluk paling kurang. Ya, ataupun surah Sajdah baca dulu. Ya, lepas berkelah kan baca surah Al-Muluk contoh, ataupun sempat dua-dua, ya. Sebab kita punya isyak dah awal dah. Ya, tuan-tuan kalau tak sempat pergi masjid pun, ya, make sure sembahyang kat rumah berjamaah juga. Ya, kalau boleh pergi masjid, afdal lah. Itu yang terbaik lah, tuan-tuan, ya. Terutamanya bila isyak awal, kan. Isyak 8:10 dah masuk. Ya, jadi maksudnya kita kena cepatlah sikit, ya. Kalau tak sempat makan sebelum isyak, selepas isyak pun ada masa lagi. Maknanya
Kita tak ada pilihan lah tuan-tuan. Nanti bila Allah tanya kita tak boleh jawab. Ya, sebab tu paling kurang ada persediaan kita. Ya, ada ibadah yang kita boleh harap untuk melayakkan kita dipanggil ahli zikir. Dipanggil nama kita daripada pintu zikir. Ya, daripada pintu solat. Daripada pintu sedekah. Ya, daripada pintu memberi maaf kepada orang lain dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita tak dipanggil nama kita daripada pintu-pintu tersebut. Jadi jangan sampai orang beriman, orang yang tidak beriman, orang kafir, melalaikan kita, menghalang kita daripada mengingati hari akhirat. Sehingga menyebabkan wattaba'a hawahu, menyebabkan dia mengikut hawa nafsu orang jahat tu, ajakan, ataupun apa kita panggil, dia punya ajakan untuk buat benda jahat, ataupun melalaikan. Kadang-kadang dia tak ajak kita buat jahat, tapi dia lalaikan kita, kita relax je, lalai je. Dah masuk waktu pun tunggu dulu tuan-tuan, tak apalah, kejap lagi maghrib lama, pukul 8 boleh sembahyang, betul lah pukul 8 boleh sembahyang, tapi kalau kita tengok dekat luar, kadang-kadang 8.10 dah masuk isyak, kita tengok kat luar pukul 8, mega merah pun dah hilang tuan-tuan. Mega merah hilang maknanya maghrib sudah berakhir. Tuan-tuan nak sembahyang, silalah sembahyang. Memang kena sembahyang pun, tapi tuan-tuan berdosa. Kerana tuan-tuan solat di luar waktu. Maghrib masuk, tenggelam matahari. Maghrib berakhir bila hilang mega merah di kaki langit. Mega merah kaki langit tu hilang. Walaupun isyak tak masuk lagi. Sebab Nabi tak pernah kata berakhirnya maghrib bila masuk isyak. Nabi tak pernah cakap. Kita dah baca kitab Bulughul Maram tentang waktu solat. Bila waktu solat? Maghrib. Masuk waktu maghrib, tenggelam matahari. Bila berakhir maghrib, bila hilang mega merah. Tak masuk lagi isyak. Maknanya antara berakhir maghrib dengan masuk isyak tu kadang-kadang ada beberapa minit kat situ. Mungkin 5, mungkin 7, mungkin lebih tuan-tuan. Jadi dia fluctuate. Dia berubah-ubah. Jadi kita kena berhati-hati. Okey, itu cerita orang yang dilalaikan, dihalang daripada mengingati akhirat oleh orang yang tidak beriman, sehingga kita mengikut dia punya nafsu dia, ajakan dia, sehingga menyebabkan kamu binasa, wal-iyazubillah, tak nak tuan-tuan. Jadi kita cari kawan yang boleh mengingatkan kita tentang akhirat. Nak berjalan, nak pergi sana, nak kemari, pergilah tuan-tuan, tak ada masalah. Tuan-tuan nak panjat gunung, tuan-tuan nak berenang, tuan-tuan nak menyelam, scuba diving, tuan-tuan nak diving, tuan-tuan nak apa saja. Dalam dunia ni tak ada masalah tuan-tuan. Asalkan benda tu tidak melalaikan solat, asalkan benda tu tidak menyebabkan perkara maksiat berlaku, buatlah, tak ada hal. Islam tak pernah larang tuan-tuan. Sebab Nabi pun panjat gunung. Nanti tuan-tuan kata, ada bukti ke Nabi panjat gunung? Ada. Dalam kitab kita panggil, kita belajar dengan Nur Islam Academy hari Jumaat, buku Sirah Khulafa' Rashidin, cerita Abu Bakar, cerita Umar ni, cerita Abu Bakar ada Nabi naik atas bukit Uhud. Nabi naik atas bukit bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Umar, bersama dengan Osman. Ada 4 orang naik atas bukit tu. Jadi maknanya bila sampai atas bukit, tiba-tiba bukit Uhud itu bergegar. Berlaku macam sikit gempa lah kita kata. Tak tahulah skala dia berapa kan, tapi berlaku gegaran. Nabi pun, sebagian riwayat sebut, Nabi pukul dengan tangan. Usbut ya Uhud. Nabi suruh Uhud tu supaya jangan bergerak lagi. Jangan bergetar. Jangan apa kita panggil, jangan menyebabkan mereka jatuh ke bawah. Kalau bergegar, bergerak benda tu, berlaku gempa, jatuh nanti Nabi dan para sahabat. Nabi kata di atas ini ada seorang Nabi, baginda lah. Ada seorang As-Siddiq, Abu Bakar. Dan ada 2 orang lelaki yang akan mati syahid. Nabi bagi tahu clear tuan-tuan. Depan tu Omar, depan tu Osman. Nabi bagi tahu ni 2 orang ni akan mati syahid. Maknanya Omar tahu tak dia kena bunuh? Ya. Osman tahu dia akan kena bunuh? Ya, tuan-tuan. Nabi clear cut je Nabi bagi tahu tuan-tuan. Jadi Nabi pun naik gunung juga. Jadi siapa kata naik gunung salah? Yang salah tuan-tuan buat benda tak elok atas gunung tu. Tapi kalau setakat nak panjat, untuk rekreasi, untuk riadah, silakan, tak ada hal. Jadi apa lagi kita kata? Nak mengembara, silakan. Nabi pun traveller juga tuan-tuan, berniaga lagi. Jadi maksudnya dalam bab yang berkaitan dengan dengan kehidupan, kita boleh explore dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi mana, kutub utara, kutub selatan, tuan-tuan nak pergi mana, pergilah. Tak ada masalah, dengan sebab tuan-tuan pergi itu menyebabkan tuan-tuannya minda lebih terbuka. Tuan-tuan boleh melihat kebesaran Allah. Lagi bagus. Islam tak pernah larang, tetapi macam tadilah, kena mengaji. Mengaji pun ada juga. Mengaji sungguh-sungguh tuan-tuan. Walaupun sikit, sebab ustaz dapati tuan-tuan mengaji banyak. Macam-macam ustaz, ustazah tuan-tuan pergi mengaji. Macam-macam, tapi macam tadilah, dia punya knowledge tu macam mana? Ada improve tak?
Ya, kita punya ibadah tu ada upgrading tak? Contohnya tuan-tuan. Kita makin faham agama ke makin keliru? Ustaz takut yang tu. Takut tuan-tuan keliru. Ya, macam Ustaz ada kelas malam, ya. Kita dah bagi tahu dah, ya, lepas solat ni selain daripada istighfar 3 kali, ya, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta. Dia kata dia baca lain. Dia kata ustaz saya ajar, ya, apa kita panggil, ya, dia baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta tu, dia kata tu pendek sangat. Kita baca panjang lagi. Macam mana ustaz tanya? Kita dah tahu dah. Dia pun cakap Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna aljannata darussalam tabarakta. Dia kata 5. Ustaz baca 3, ya. Saya dah biasa baca 5. Ustaz kata yang baca 5 ni Nabi ajar juga, tapi baca 5 ni ketika kita masuk dalam Masjid Haram ikut pintu Babus Salam. Dia kata tak pernah dengar pun. Macam mana Ustaz nak cakap? Ustaz kata ni dalam hadis Jabir ni, dalam Sahih Bukhari ni. Ya. Kemudian dia kata yang Ustaz baca tu daripada mana? Ustaz kata daripada kitab Al-Askar, Imam Nawawi dah bagi tahu. Ya, Imam Nawawi tu kumpul kan zikir-zikir yang Nabi ajar selepas solat. Jadi selepas solat baca 3 aje. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Jadi dia macam susah nak terima. Ustaz kata tak apa. Ya, Ustaz tak paksa, cuma Ustaz bagi tahu. Pasal dia tanya Ustaz jawab. Ya. Jadi tak apalah, ya. Tapi maknanya dia macam tak boleh terima, tak apalah, ya. Kita kadang-kadang kita kata ada orang ni sebab dia dah biasa. Jadi nak tukar tu susah, ya. 6 bulan lepas tu contoh, ya. Ustaz pernah ada pengalaman dengan orang lain juga. 6 bulan lepas tu dia datang balik. Dia kata, Ustaz saya minta maaf. Ustaz kata tak ada salah apa dengan Ustaz. Dia kata, ingat tak Ustaz saya ada tanya. Ustaz ingat, insyaAllah, ya. Ustaz boleh bagi tahu dia pada 6 bulan yang lalu kan. Dia kata Ustaz ingat. Alhamdulillah, Ustaz tak lupa, insyaAllah. Ya, dia kata saya ada tanya soalan ke Ustaz. Ustaz jawab tapi saya macam susah nak tukar. Ya, jadi saya tak tukar, dia kata. Berbulan-bulan saya tak tukar. Saya buat macam saya dah biasa buat. Ya, Ustaz kata yalah nak buat macam mana kan? Ya. Kita belum sampai lagi hidayah untuk tukar. Ustaz kata dia bersenyum je lah. Ya, tapi dia kata 2 minggu lepas dia ada jumpa satu ustaz, dia kata. Ya, ustaz tu daripada UK. Ya, ustaz tu cakap orang putih. Pasal ustaz cakap Melayu. Ya, adalah disebut Dr. Profesor Fulan bin Fulan, orang putih lah. Orang putih masuk Islam. Ya, dia hadir satu majlis dengan Pak Syekh ni, orang putih cakap orang putih ni, tuan-tuan. Pasal dia graduate pada UK. So English ni dia punya first language lah. Ya, kat rumah pun cakap orang putih kan. Ustaz cakap Melayu. Ya, jadi dia kata dia dengar, dia tanya soalan, orang tu tunjuk, ya, daripada perbuatan Nabi, daripada buku Al-Askar, ya. Dia kata Ustaz pernah dengar, dia pernah dengar Ustaz cakap. Ya, tapi dia macam tak percaya. Bila dia baca, dia tengok balik Al-Askar yang English version, baru dia percaya, tuan-tuan. Oh, rupanya dia kena dengar English. Dengar yang English baru percaya. Ustaz kata alhamdulillah, tak apalah. Tapi dia kata dia menyesal. Ya, nasib baik dia kata Allah tak matikan dia. Kalau matikan sampai ke sudah, ya. Dia kata alhamdulillah dah 6 bulan. Itu pun bila dengar kita panggil lecture tu daripada orang putih, profesor, ya. Orang putih in English, kemudian bawa kita Al-Askar pun in English juga, baru dia percaya, tuan-tuan. Ya, 6 bulan baru percaya, tuan-tuan. Itu pun sebab English. Ya, tak apalah, alhamdulillah. Ustaz kata yang penting kita berubah, sudahlah. Ya, kemudian ada satu lagi, tuan-tuan, ya. Ustaz kata kalau solat maghrib dan solat isya, solat maghrib dan solat subuh, kita baca habis tu, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir kan? Ya, dia kata ya betul, dia pun dah baca. Tapi dia baca 3 kali. Ustaz kata 3 kali tak cukup. Nabi ajar baca 10 kali. Oh, dia kata banyak sangat. Ustaz kata yang tu banyak, tapi ayat kursi baca sekali. Ya, Fatihah tak payah baca. Qul huwallah 3 kali kalau lepas maghrib, lepas subuh kan? Oh, dia kata saya dah biasa 3, Ustaz. Ustaz kata kalau yang afdal, yang bagusnya 10. Selagi kita tak habis 10 tu, kaki tu jangan lipat dulu. Ya, kalau kita duduk tasyahud akhir, ya, kita duduk macam tasyahud akhir lagi. Ya, lepas 10 kali tu baru kita nak bersila ke, nak belunjuk ke, nak duduk belakang, nak bangun ke apa semua sebagainya selepas baca 10 tu. Untuk maghrib dan subuh, ya, yang lain tak apa. Ya, paling kurang maghrib 10 kali, subuh 10 kali, ya. Pun tak nak berubah juga sebab dia kata saya rasa tu panjang sangat. Saya nak cepat banyak benda lain, ya, nak buat. Ustaz kata tak apalah, Ustaz bagi tahu saja. Pasal benda ni sabit dalam hadis, ada dalam Imam Tirmizi, kitab Sunan, ya, ada dalam apa kita panggil, ya, dalam kitab Imam At-Tabrani, ya, dalam kitab Mu'jam Al-Kabir. Ustaz kata hadisnya sahih.
Ya, susah juga nak berubah. Ya, tapi alhamdulillah. Lama-lama tu dia datang balik. Dia kata saya ada dengar lah ustaz daripada satu ustaz lain, ustaz selebriti. Yang tadi tu dia nak dengar bahasa Inggeris tu kan, ustaz orang putih. Yang ni dia nak dengar ustaz selebriti cakap. Dia kata yang ustaz selebriti tu cakap sebiji macam ustaz cakap. Ya, alhamdulillah saya dah ubah dah tuan-tuan. Tapi maknanya nasib baik dia dengar ustaz selebriti. Kalau dia tak dengar ustaz selebriti tu sampai ke sudah tak mau dengar. Maknanya apa tuan-tuan? Kadang-kadang kedegilan kita. Ya, walaupun ya yang datang tu kita kata hamba abdi kulit hitam, tapi dia bercakap tu ada sumber daripada hadis, ya, daripada Sahih Bukhari, daripada Sahih Muslim, daripada Ibnu Majah sebagainya, dan hadis tu sahih, ikutlah tuan-tuan. Walaupun yang bercakap tu cucu kita, budak kecil umur 10 tahun, tapi dia bawa dalil, follow. Ya, kalau kita rasa kita tak mampu buat, tak apa, ya. Tapi jangan kita nafikan. Jangan kita kata saya tak pernah dengar pun, ustaz saya tak cakap pun, ustaz selebriti tak bagi tahu pun, ustaz orang putih saya tak cakap pun. Kalau macam tu susahlah tuan-tuan. Agama ni ya, dia bukan siapa yang bercakap, tapi konten dia. Konten dia. Macam surah Toha ni kan, sebagai contoh surah Toha ni. Surah Toha ni tuan-tuan, ya, kalau ustaz tanya kat tuan-tuan, surah Toha ni agaknya surah turun dekat Mekah ke turun kat Madinah? Ya, kalau ustaz tanyalah kat Maryatun, Mekah ke Madinah? Agak-agak lah. Mekah ke Madinah? Kat Maryatun. Ya, Haji Syah. Ya, surah ni. Mekah, Ustaz. Okey, bila kita tanya Mekah, dia mesti ada ciri-ciri kan? Pasal apa Kak Maryatun rasa surah ni surah Mekah? Sebab apa Kak Maryatun? Bagi satu je sebab. Pasal apa Mekah? Mekah ni In terms of apa? In terms of apa yang sebabnya kita kata Mekah tu? akidah, Ustaz. Apa dia? Akidah ke? Apanya? Apanya akidah? Sebab Allah. Tu sebab Allah. Yelah, Allah. apa benda tu? Apa benda tu? Apanya? Tauhid. Tauhid. Oh, tuan-tuan tak dapat Ustaz cakap ni. Okey. Tauhid, Ustaz. Okey, tak apa. Tuan-tuan cakap tu betul tapi bendanya. Okey, Ustaz cakap macam ni. Ustaz bagi contoh lain. Ya, bila kita makan satu hidangan, contohlah kan. Ya, Ustaz pergi satu kedai. Ustaz pun tak tahu kedai tu orang mana, kan? Jadi Ustaz pun minta dia bagi Ustaz makan apa kita panggil, ya, daging salai. Ya, daging salai, ya. Daging salai itu pula pedas. Ya. Jadi oleh kerana daging salai kemudian pedas, agak-agak tuan-tuan boleh agak tak? Kedai itu agaknya tukang masak dia orang negeri mana? Minang. Ingat. Negeri. Ustaz tak tanya orang, dengan soalan. Ustaz tak tanya orang mana, Ustaz tanya negeri mana. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lah dia boleh agak. Pasal apa? Pasal dia punya apa? Ciri-ciri Dia punya masakan tu lah, menu dia tuan-tuan. Menu dia. Sebab menu dia tu pedas satu, ya. Dah tentulah bukan orang Kelantan, dah tentulah bukan orang Jawa kan, ya. Kemudian daging salai ni biasalah orang Negeri Sembilan, orang Nagori, orang Minang lah, ya. Orangnya Minang, ya. Tetapi kita kata dia punya negeri dia Negeri Sembilan. Maksudnya tuan-tuan, dia punya konten tu, ya, menu dia. Jadi Quran ni macam mana, ya Kak Maryatun, macam mana Datuk Osman, macam mana Datin Lin, pasal apa kita kata dia ni Mekah? Pasal dia punya konten tu. Konten dia, ya, cerita dia apa? Ya, subject matter dia. Tuan-tuan salin benda tu. Ya, konten dia, subject matter. Subject matter dia akidah. Subject matter dia cerita tentang ketuhanan. Sebab itulah tuan-tuan. Subjek matter dia apa lagi? Tentang akidah, tentang ketuhanan. Apa lagi ciri-ciri konten subjek matter Mekah? Bagi satu lagi. Apa dia tuan-tuan? Apa dia Syarin? Apa dia Haji Mat Syah? Selain daripada akidah, tauhid ni apa lagi? Ibadah banyak Madinah tuan-tuan. Cerita haji Madinah. Cerita harta rampas sembarang Madinah. Ibadah bukan tuan-tuan. Ya, ibadah Mekah ada, Madinah ada. Yang kita kata obvious Mekah apa? Obvious. Ni kita duk sebut ni cerita apa ni tuan-tuan? Ni cerita apa ni? Kisah Nabi-Nabi, Ustaz. Kisah Sejarah. Nabi-Nabi tuan-tuan. Nabi-Nabi. Ini tengah cerita Nabi siapa ni? Nabi Musa. Ya, tuan-tuan tak ambil maklum. Tuan-tuan kena salin. Ya, nak tahu dia Mekah Madinah, tuan-tuan kena tengok konten dia, content wise. Tuan-tuan kena tengok subject matter. Ya, tuan-tuan kena tengok konten dia apa. Jadi bila konten dia cerita akidah, cerita tauhid, ya, cerita tentang malaikat, cerita hari kiamat, banyak tuan-tuan. Tu cerita semua tu rukun iman tu. Ustaz dah bagi tahu tuan-tuan, kalau cerita dia rukun iman tu Mekah. Rukun iman ni apa? Tauhid kepada Allah.
Ya, uluhiyah ke rububiyah tu tak apa. Yang kedua cerita malaikat, ya, cerita nabi dan rasul, ya, cerita-cerita orang terdahulu tu, nabi-nabi rasul ni cuma cerita orang dulu-dulu. Nabi Musa ni cerita dulu. Ya, kemudian apa lagi kita kata? Cerita tentang qada dan qadar. Cerita beriman pada hari kiamat, ya, cerita tentang syurga neraka. Oh, itu semua Mekah, tuan-tuan. Ya, kebanyakannya tu cerita Mekah, ya, content wise, subject matter dia. Ya, jadi tuan-tuan kena ambil maklum lah. Tapi kalau cerita ibadah, ibadah Madinah. Ya, cerita buat haji, mana Mekah? Ya, umrah, mana Mekah, tuan-tuan? Itu semua Madinah. Cerita puasa Ramadan, Madinah. Cerita zakat fitrah, Madinah. Cerita azan, Madinah. Ya, cerita harta pusaka, semua Madinah, tuan-tuan. Kalau akidah, bab apa ni tauhid, ya, bab akidah, semua tu Mekah. Kalau bab ibadah syariat, Madinah. Ya, satu lagi, apa lagi konten yang kita belum sebut? Selain daripada akidah dan syariah, satu lagi konten. Apa, tuan-tuan? Apa lagi subjek matter besar? Ada dan akidah yang syariah. Pendek-pendek Ustaz. Tak. Dengar Ustaz soalan. Soalan dengar baik-baik. Ada dan akidah yang syariah. Apa lagi satu cabang? Apa lagi satu subjek matter Quran ni? Ada dan akidah yang syariah. Muamalah. Tasawuf Ustaz. Tasawuf. Muamalah tu duduk dalam ibadah apa Haji Mak Syah? Muamalah jual beli tu, that is ibadah. Apa satu lagi? Tasawuf Ustaz. Bukan? Tasawuf. Ya. Tasawuf Akhlak. tu orang kampung cakap. Yang kita guna apa, tuan-tuan? Tasawuf tapi perkataan dia lain. Kita ada subjek pun, subjek. Akhlak. 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 Ya, tuan-tuan guna benda yang kita tak sebut pun, ya. Kita ada subjek Bulughul Maram. Bulughul Maram tu cerita apa, tuan-tuan? Kitab Bulughul Maram tu bab apa tu? Akidah ke? Ibadah Ustaz. Tak. Ibadah fiqh. Tuan-tuan tak jawab soalan. A, akidah. B, syariah. C, akhlak. Bulughul Maram. Syariah Ustaz. Syariah. Memanglah betul. Ibadah, ya, cerita fiqh tu betul. Tapi dia punya tajuk besar dia adalah syariah, tuan-tuan. Syariah. Hukum hakam ni syariah. Fiqh tu dia punya apa? Dia punya apa kita panggil, ya? Dia punya apa istilah dia, ya? Praktikal dia, ya, fiqh tu. Ya, dia punya end result dia, end result. Ya, tapi yang asas-asas tu semua syariah kita panggil. Macam tauhid ni, tauhid beriman pada Allah, beriman pada Rasul, tu semua akidah. Satu lagi nama dia akhlak, ya. Bulughul Maram kita dah sebut dah. Bulughul Maram syariah, ya. Bab apa kita panggil tadabbur Quran, kebanyakannya semua akidah, tuan-tuan. Ni malam ni cerita akidah semua. Belum ada cerita ibadah lagi. Sikit ada bab solat. Ya, tapi itu pun datang selepas tauhid kan, selepas akidah. Ada satu lagi tu bab akhlak. Satu buku kita belajar, dah nak khatam dah, tuan-tuan. Tuan-tuan lupa, ya. Memanglah dia tu tasawuf, ya. Orang Melayu panggil tasawuf. Tapi asal-asalnya adalah akhlak, ya. Sebab yang disebut dalam hadis akhlak. Ya, dia tak hadis Nabi, orang tak tanya Nabi, ya, orang tak tanya Aisyah, orang tanya Aisyah, contoh orang kata apa? Aisyah, ya wahai ummul mukminin, ya. Bagaimana tasawuf Nabi? Dia tak tanya. Bagaimana akhlak Nabi? Dia guna istilah akhlak. Akhlak tu tasawuf lah orang Melayu panggil. Ya, akhlak tu apa? Benda-benda yang menyempurnakan. Ya, bukan ibadah semata-mata, bukan akidah, tetapi penyempurnaan dia, tuan-tuan. Jangan lupa, tuan-tuan. Nombor 1 akidah. Nombor 2 syariah, nombor 3 akhlak. Ya. Nanti apa kita panggil, ya, bila orang tanya balik, pasal apa surah Toha yang kita baca ni, ya, dia punya konten dia rasa-rasa macam Mekah punya. Sebab apa? Sebab fokus dia is on akidah, tuan-tuan, bukan syariah. Ya, fokus dia pada akhlak contoh. Tu termasuk Mekah, ya. Okey, jangan tuan-tuan lupa lagi. Ada soalan, silakan. Ada apa nak tanya supaya tuan-tuan faham. Ya. Ustaz, syariah tadi bukan Makkiyah kan? Syariah Madinah. Madinah. Okey. Syariah tu apa? Macam tadi Kak Nomah jawab tadi. Syariah tu apa, Kak Nomah? Fiqh Ustaz. Hukum-hukum fiqh. Hukum hakam, ya, hukum hakam fiqh. Ya, hukum hakam fiqh, bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, tu semua cerita syariah. Dan kebanyakannya turun di mana? Di Madinah, tuan-tuan. Setelah umat Islam berjaya hijrah ke Madinah, baru cerita tentang solat. Ya, kalau tuan-tuan ingat lagi, solat asal-asalnya bila diwajibkan, solat ni, ya, memang 5 waktu. Ya, selepas Isra Mi'raj memang 5 waktu.
Tetapi berapa rakaat mula-mula masa solat di Mekah tu, kata Aisyah? Berapa rakaat tuan-tuan masa di Mekah? 2 rakaat. 2 rakaat Ustaz. Yang mana? Subuh 2 rakaat. Subuh Semua. dua, Ha, semua 2 rakaat. semua tuan-tuan, ya. Ambil maklum tuan-tuan, semua 2 rakaat. Ya, setelah hijrah ke Madinah barulah datang syariat, ya, subuh yang tinggal 2 rakaat. Kalau kita qasar 2 rakaat, tapi yang lain dah berubah. Zuhur 4, ya, Maghrib 3, tu semua datang selepas Madinah tuan-tuan. Selepas hijrah, ya, masa di Mekah semua 2. Kerana asal-asal solat tu semua 2. Ya, zaman Nabi mana pun solatnya 2 rakaat. Nabi Musa ke Ibrahim ke semua 2 tuan-tuan. Dahlah 2 rakaat, ya, 2 waktu solat. Sebab tu umat Muhammad lebih besar, lebih tinggi kedudukan berbanding dengan umat terdahulu kan. Pasal kita punya solat 5 waktu. Dalam 5 waktu ada 4 rakaat, ada 3 lebih daripada orang dulu. Ya, itu antara sebab kita dulu dimasukkan ke dalam syurga tuan-tuan. Okey, ada soalan lagi. Tadi Kak Zainab macam nak tanya. Ya, ada apa? Ustaz, maknanya surah Makiyah ni cerita tentang rukun iman, surah Madaniyah tentang rukun Islam. Tetapi Betul lah. akhlak dua-dua cover. Akhlak tu dua-dua ada. Ya, termasuk cerita rukun iman tu ialah, ya, beriman kepada Nabi dan Rasul. Maknanya kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu pun dalam surah Makiyah. Kecuali, ya, surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran banyak cerita Nabi Musa, banyak cerita Nabi-Nabi dulu. Itu pengecualian. Itu memang surah Madaniyah majoritinya. Ya, ada ayat-ayat Mekah ada, tapi kebanyakannya Madaniyah. Ya, itu ada pengecualian. Yang lain, kalau kita tengok ibadah aja, itu Madinah lah tu. Kalau kita tengok ibadah, ya, mana syariat. Tapi kalau kita tengok akidah, soal tentang hari kiamat, kisah syurga neraka, kisah, ya, macam mana keadaan neraka, keadaan syurga, ya. Kemudian kita tentang dialog ahli syurga, ahli neraka, cerita tentang para malaikat, ya. Cerita tentang apa lagi kita kata? Cerita tentang qada dan qadar takdir, ya, itu kebanyakan tu semua cerita Mekah tuan-tuan. Okey, ya, selesai kat situ, ya. Kita sambung lagi. Masuk cerita Nabi Musa. Nabi Musa, ya, setelah dilantik menjadi rasul, dah lantik dah tadi tu. Ya, dia nak dihantar, nak diutus. Ketika mula-mula dilantik jadi nabi dulu. Kemudian nanti dia akan diperintah untuk berdakwah kepada kaum dia dan juga kepada kaum Firaun, ya. Jadi ketika bertemu dengan Allah, ya, di Sinai, ataupun kita panggil sebagai kita panggil, ya, Jabal Musa, ya, kawasan di Saint Catherine. Saint Catherine tu duduk di kita panggil Semenanjung Sinai. Ya, Semenanjung Sinai itu yang memisahkan antara, ya, Mesir kita panggil Afrika, ya, dengan Mesir Asia. Ya, tu Semenanjung Sinai itu duduk tengah-tengah. Ya, Semenanjung Sinai itu betul-betul sebelah kepada Gaza yang bantuan nak hantar ni tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tengok berita kan, tengok berita, tengok peta, tuan-tuan kena maklum lah. Ya, orang duk sebut daripada Jordan, bukan Jordan tuan-tuan, daripada Mesir. Ya, sebab tu Mesir yang sibuk. Ya, sebab tu kita kata menteri-menteri kabinet Mesir yang sibuk. Ya, menteri-menteri kabinet ni yang sebahagiannya, ya, cuba nak expedite, ya, masuk bantuan. Sebab bantuan yang masuk tu tak sampai 10% tuan-tuan. Yang duduk kat luar ni banyak orang hantar, orang Turki, orang Malaysia hantar, ya, daripada Europe, daripada banyak, ya, daripada Persatuan Bulan Sabit, ya, Bulan Sabit Merah, daripada persatuan macam-macam, ya, daripada Red Cross, ya, daripada NGO antarabangsa tu banyak bantuan datang. Tapi tak boleh masuk, ya, sebab macam tadilah, ya, dihalang. Ya, ada halangan daripada Israel, ada halangan daripada kuncu-kuncu dia. Jadi sebab tu boleh masuk tetapi sangat dikontrol. Ya, jadi itu isunya. Bukan tak ada bantuan. Kita kata mana bantuan antarabangsa. Bantuan dah datang tapi tak boleh masuk tuan-tuan. Ya, sebab Palestin ni no fly zone. Bila no fly zone, dia tak boleh ada commercial flight naik. Ya, tak boleh ada private jet, tak boleh. Memang kena tembak tuan-tuan. Tak ada orang berani ambil risiko, ya. Jadi oleh kerana itu memang bantuan kena datang daripada darat. Ya, masalah kalau datang daripada laut boleh tak? Tak boleh juga. Ya, sebab sebahagian daripada Laut Mediterranean yang dekat dengan Gaza ni tuan-tuan, ya, dan juga Palestin ni dikuasai oleh tentera Navy Israel tuan-tuan. Jadi tak boleh nak buat apalah. Ya, melainkan, ya, ada kerjasama, ya, daripada mereka, ada kebenaran. Itu yang susah, ya. Sebab bila kita panggil majlis Security Council, ya, Majlis Keselamatan PBB pun, ya, minta, ya, supaya dipercepatkan, ya, minta supaya Amerika tak campur tangan. Amerika campur tangan. Memang dia tak masuk lagi, dia tak hantar senjata lagi kan. Tapi dah duduk di perairan dah.
Ya, dia punya navy dia, ya, dia punya tentera dah sampai dah. Cuma menunggu masa je, ya. Sebab itu negara lain macam Turki, macam Iran, macam Rusia tuan-tuan, ya, semua dah bagi amaran. Kalau Amerika masuk, maknanya mereka membenarkan perang yang lebih besar berlaku. Sebab mereka pun akan masuk juga tuan-tuan, ya. Jadi itu ceritanya, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, kita nak bagi tahu bahawasanya bila, ya, Nabi Musa sampai daripada dia datang daripada Madian tadi, daripada Jordan masuk ke Semenanjung Sinai, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tanya dia, apa pertanyaan dia? Ayat yang ke-17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Wa ma tilka, ya. Jadi Allah tengok Nabi Musa pegang tongkat sebab Nabi Musa penggembala kambing. Jadi Allah tanya, adakah Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Tetapi mengapa Allah tanya? Sebab memang Allah suka mendengar daripada hamba-Nya, tuan-tuan. Ya, apa yang boleh kita belajar daripada sini, tuan-tuan? Ayat ni lah, ayat 17 ni, apa yang kita boleh belajar? Sebab Allah tanya kepada Nabi Musa, Allah Maha tahu. Kalau Nabi Musa tak cakap pun, Nabi Musa bohong pun, Allah Maha tahu. Tapi pasal apa Allah tanya juga? Ya, kerana Allah nak dengar hamba-Nya bercakap. Ya, tuan-tuan, ya. Pengajaran dia, tuan-tuan, praktikal, ya, praktikal apa ni, apa kita panggil lesson, ya, lesson learn yang kita boleh dapat pada ayat 17 ni apa, tuan-tuan? Kita kembangkan cerita asal Nabi Musa bawa tongkat, Allah tanya dia dan dia jawab. Tapi sebenarnya apa yang tersembunyi kat situ? Sebenarnya Allah nak kita apa tu, tuan-tuan, dalam kehidupan kita? Cuba tuan-tuan bagi pandangan, ya. Apa ni, Kak Mai, apa Kak Mai? Kak Nomah, ya, apa? Datin Lin, ya, Kak Jamilah, ya, apa? Allah nak kita berdoa selalu dan meminta kepada Allah. Ya, ya, itu antaranya betul, tuan-tuan, ya. Allah nak dengar kita merayu. Allah nak dengar kita bercakap. Ya, jangan diam je, tuan-tuan, ya. Allah nak dengar kita bercakap. Macam ustaz lah. Ustaz mendambakan tuan-tuan punya suara. Nak dengar, ya. Tuan-tuan ni faham ke tak faham? Nak dengar, nak bagi tahu, ya. Sebab kalau tuan-tuan tak dapat, ustaz ulang balik. Tapi kalau tuan-tuan diam, ustaz tak tahulah, mati akal, tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab ustaz hanya boleh dapat bila tuan-tuan bercakap. Kalau tuan-tuan tak bercakap, macam Kak Zainab kan, dia tanya soalan, baru ustaz tahu, oh, rupanya dia tak berapa faham kat sini. Bila Kak Nomah jawab, ya, dia buat kesilapan, tak apa ustaz betul kan. Memang belajar memang that is the process of learning, tuan-tuan. Ya, learning process tu macam tu lah. Ya, kita kena ada interaction. Ya, kita kena tanya, ya. Tuan-tuan jangan malu. Ya, kalau salah tu tak apa. Itu memang proses belajar memang macam tu, tuan-tuan. Ustaz ni antara orang yang paling banyak buat salah. Pasal kita tanya, kita tak tahu kan dulu, kita tanyalah, tanya, ya. Sampai kadang-kadang kawan-kawan kelas pun menyampah tengok kita. Tak ada orang lain ke nak tanya, asyik engkau je tanya. Ya, tuan-tuan jangan bimbang, tuan-tuan. Sebab kawan-kawan yang kutuk kita tu, bila esok dekat-dekat nak exam, semua datang jumpa kita. Ya, dia kata, Syekh, ya, apa ni hari tu, apa ni, awak ada tanya kan tentang ni benda-benda ni. Saya tak berfaham lah. Selama ni kau kutuk aku, ya, kau pijak-pijak aku, kau hina aku, ya. Pasal aku banyak bercakap dalam kelas, ya. Sekarang kau tanya aku pula. Ya, kita pun datang sini. Hari tu bukan you tak suka ke I tanya? Dia pun ketawa je, tuan-tuan. Ya, kita kata, ya, apa ni, masa hari tu kau kutuk aku, ya. Tapi sekarang nak exam, kau tak dapat, kau tanya aku. Datang menyembah juga, tuan-tuan, ya. Bukan menyembah kita tak, tapi nak bagi tahu. Rupanya manusia ni macam ni, rupanya, tuan-tuan. Baru kita tahu, ya. Jadi bila Nabi Musa, ya, dia bercakap dengan Allah, ya, Allah suka sebab apa? Sebab Allah mahu hamba-Nya bercakap, merayu, mengadu, ya, kepadanya. Itu memang Allah hendak. Pasal tu Allah tanya kepada Nabi Musa, kat tangan kanan tu apa? Itu yang pertama. Apa lagi kita boleh belajar pada ayat 17, tuan-tuan? Selain daripada Allah nak dengar kita bercakap. Ya, apa lagi, tuan-tuan? Apa pengajaran? Apa hukum yang kita boleh ambil pada ayat 17? Hukum. Hukum tu maknanya syariat. Apa lagi Kak Nomah? Ayat 17 sahaja. 17 sahaja. Jangan campur ayat lain. Apa, tuan-tuan? Datuk Osman. Apa? Syarin. Kak Mas. Kak Masita. Ya. Ayat 17. Cuba baca tengok. Apakah? Ya, apa? Apa-apa perbuatan pun mendahului tangan kanan dulu. Tu, tuan-tuan. Itu syariat nama dia, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan tak perasan kan? Maknanya benda-benda baik kena pakai tangan kanan. Ya. Maknanya apa? Maknanya ambil wuduk tangan kanan. Ya, nak buat sesuatu yang baik tangan kanan, nak pegang Quran tangan kanan. Ya, ada satu kes, tuan-tuan, ya. Ni ada seorang student lah. Ya, dia apa kita panggil, dia pegang kitab, ya. Jadi dia nak tanya soalan pakai mikrofon. Ada syekh depan tu, ya, dia tanya soalan orang Arab lah. Ya, dia pun ambil, orang tu bagi mikrofon, dia pun ambil mikrofon tu, dia pegang mikrofon tangan kanan, dia pegang kitab tangan kiri.
Dia tanya soalan, ya. Syekh tu kata aku tak akan jawab soalan kamu sehingga kamu letak kitab tadi tangan kanan, kamu pegang mikrofon dengan tangan kiri. Dia tak perasan tuan-tuan. Ya, dia kata minta maaf Syekh, ya, sebab saya tak nak excited nak tanya soalan sampai lupa kitab letak tangan kiri. Itu kitab bukan Quran tuan-tuan, ya, tapi ada ayat Quran lah dalam tu. Ya, dia boleh letak, ya, dia punya Quran tu dia kepit dekat tangan kiri dia, mikrofon tangan kanan. Ya, patutnya mikrofon tangan kiri. Ya, ataupun dia tak payah cabut mikrofon tu, letak je dekat dia punya stand tu kan. Patutnya macam tu. Maknanya Syekh tu tegur dia depan-depan tu tegur tuan-tuan. Pasal bukan nak malukan orang tu, tidak, tapi nak bagi pengajaran kepada semua. Ya, macam ustaz yang mengajar juga, kadang dia mengajar, ya, mengajar Bulughul Maram, mengajar Syama'il Muhammadiyah, ya. Tapi at the same time bila dia mengajar, bila tuang air minum tangan kiri. Ya, tuang air tangan kanan bagus dah. Tapi bila minum tangan kiri tuan-tuan. Sebab pen duduk tangan kanan, jadi minum tangan kiri. Di situ pun kita dah tahu dah, ya. Dia bukan mengajar Bulughul Maram, kitab syariat, kitab fiqh, ya. Dia mengajar Syama'il Muhammadiyah, ya, sirah, pengajaran kehidupan Nabi praktikal, ya, tapi dari segi amalannya tu tak nampak. Benda kecil je. Itu belum benda lain lagi tuan-tuan, ya. Itu belum doa-doa yang dibaca lepas keluar tandas, ya, masuk tandas ataupun bangun tidur. Tu kita tak tahu sebab dia buat dekat rumah. Kita tak tahu. Ya, kalau kita tanya isteri dia mungkin kita boleh tanya, ya. Kita tanya ustaz ni mengajar solat duha, ustaz kalau kat rumah ustaz solat duha tak? Tanya balik, ya. Qabliyah ba'diyah 4 rakaat ni ustaz buat tak? Kena tanya anak dia, kena tanya isteri dia, baru kita tahu tuan-tuan. Ya, tapi tak apalah, itu cerita kat rumah kan. Tapi depan orang ni, ya, kena buat walaupun benda tu basic dengan tangan kanan. Okey, clear tuan-tuan. Apa jawapan Nabi Musa? Qala, Nabi Musa bersabda, ya asaya, ini yang aku pegang ni dengan tangan kanan adalah asaya, adalah tongkat aku, tongkat. Ya, jadi tongkat aku, Nabi Musa pun jawab, ya, ini tongkat aku. Apa fungsi tongkat tu? Atawakka'u 'alaiha. Aku berkuat dengannya, bertopang. Maknanya bila aku berjalan sakit kaki, aku berkuat dengan tongkat tadi. Digunakan untuk jadikan tongkat berjalan, ya. Wa ahusyu biha, dan aku pukul, ya, aku pukul dengan tongkat itu daun-daun kering ataupun daun-daun, ya, yang ada atas pokok tu. Ya, yang kambing tak boleh nak makan, kambing tak boleh lompat, aku pukul daun tu jatuh, daun-daun hijau ni jatuh, maka boleh dimakan oleh ghanami, oleh ghanam. Apa makna ghanam? Kambing-kambing. Mana Nabi Musa ni pengembala lah. Waliya, ya, fiha, dan bagi aku pada tongkat itu, apa dia tuan-tuan? Ma'aribu ukhra, ma'arib, ya, manfaat, ya, fungsi-fungsi lain, ya, fungsi-fungsi ukhra yang lain. Maknanya Nabi Musa dah bagi tahu dah. Aku guna untuk berjalan, ya, sebagai tongkat. Aku guna untuk pukul daun-daun supaya jatuh, dimakan oleh ghanam, ya, dimakan oleh kambing. Dan pada tongkat ini ada pelbagai lagi manfaat. Ma'arif, mana pelbagai manfaat yang ukhra, yang lain, ya. Jadi maknanya Nabi Musa jawab, Allah tanya dia jawab, dan jawab penuh. Dia bukan jawab ni apa dekat tangan kanan kamu? Tongkat. Ya, kemudian Allah tanya balik, tongkat tu untuk apa? Untuk berjalan. Ya, kadang-kadang kita kan macam tu. Satu soalan tanya, satu jawab. Cuba jawab penuh. Jawab complete sentence, kan bagus tuan-tuan. Ya. Sebab tu dalam bahasa Arab kita jawab dengan complete sentence sehingga orang tak perlu tanya lagi. Ya. Tapi janganlah cerita benda-benda yang tak berkait kan. Yang berkait masukkan. Itu yang Allah tanya dan dijawab oleh Nabi Musa. Kemudian apa lagi? Ya. Jadi Allah pun sebut qala alqiha. Musa, campakkanlah tongkat itu ya Musa. Tongkat tu muannas. Tongkat tu feminin tuan-tuan, ya. Sebab itu alqiha muannas, ya. Dia feminin. Kalau dia maskulin qala alqihi. Ya, alqihi. Ya, campakkanlah tongkat itu wahai Musa. Ya, dan sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bila Allah perintah terus buat. Fa'alqaha. Fa di situ makna immediately after that. Immediately, ya. Segera Nabi Musa pun campakkan tongkat itu. Fa'iza, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi hayatun, menjadi benda, ya, benda hidup, ya, organisma. Maknanya di sini jadi ular, ya, tas'a, yang merayap, yang bergerak dengan cepat. Ya, yang peliknya tuan-tuan, ya, ular ni ular besar. Ya, bukan ular kecil. Kalau ular kecil orang tak nampak, tak obvious. Jadi ular besar. Ya, bila ular besar tu orang semua nampak. Sebab tu nanti bila Nabi Musa, ya, dia berlawan dengan ahli sihir punya ular kecil-kecil. Nabi Musa punya ular besar. Ya, tongkat dia kecil, tiba jadi ular besar. Ular besar tu makan semua ular-ular yang lain.
ya, sehingga semua orang tahu bahawasanya Nabi Musa bukan pembohong, ya. Ahli sihir tahu Nabi Musa bukan ahli sihir. Pasal ahli sihir apa yang dia buat tu sihir, yang Nabi Musa buat bukan sihir. Sebab tu mereka kalah, tuan-tuan. Kalau Nabi Musa pun guna sihir, mungkin mereka tak kalah. Ya, mungkin seri, sama-sama kuat, ya. Tapi Nabi Musa bukan buat sihir. Yang tahu perkara tu adalah ahli sihir. Hanya orang yang knowledgeable saja yang tahu. Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, kita tak tahu. Macam tuan-tuan lah, ya. Tuan-tuan dengar apa ni, orang bercakap Arab, ya, contoh. Ya, kita tak tahu bahasa Arab, kita dengar orang bercakap Arab, macam betul semualah. Ya, macam apa kita panggil, ya, macam kita dengar orang guna English lah. Ya, orang Cina, orang India dia bercakap, oh, dia bercakap memang, ya, kita kata memang fluent lah, ya, bercakap fluent tapi broken. Ya, habis semua salah, tuan-tuan, ya. Dia punya vocabulary baguslah, tapi grammar dia habis, hancur, ya. Jadi oleh kerana tu, pasal apa kita boleh menilai? Sebab English kita pun bagus. Ya, kita boleh tajwid contoh, ya. Orang baca, dia baca salah. Pasal apa kita boleh tegur? Pasal kita ada knowledge of tajwid. Ya, kalau kita tak ada knowledge of tajwid, kita tak boleh nak tegur, nak criticize dia, tuan-tuan. Macam itulah cerita dia. Okey, ya, itu cerita tentang ular tadi, ya. Dan apabila ular itu, ya, tongkat tadi bertukar jadi ular, ya, adakah Nabi Musa merasa takut? Ya, nabi-nabi dan rasul boleh tak rasa takut? Boleh. Dah tentulah, tuan-tuan, mereka manusia biasa. Ya, first time tongkat yang dia pegang tu tiba-tiba bila dia campak jadi ular. Mana dia tahu? Macam kita lah, ya, kita duk pegang pen tu masuk dalam poket kita. Tiba-tiba bila pen tu jatuh, tiba-tiba bertukar jadi katak ke, jadi ular, jadi apa. Dah tentu kita terkejut. Ya, dah tentulah, ya, sebab kita tak tahu selama ni benda tu boleh berubah. Dia boleh transform, ya. Maknanya benda tu transformer. Kita tak tahu. Sekarang baru tahu. Sebab tu Nabi Musa jadi takut, ya. Sebab tu Allah kata qala khuzha, ambil dia balik. Wala takhaf, Musa jangan kamu takut. Pasal apa? Sebab Musa takut, ya. Sebab tu Allah kata jangan takut. Sanu'iduha, kami akan kembalikan tongkat itu dalam bentuk sirata, dalam sirahnya. Sirah dia yang ular, yang asal. Sirah mana kedudukan dia, ya, bentuk yang asal. Apa bentuk asal dia? Maknanya bentuk tongkat. Sekarang jadi ular. Boleh tukar balik? Boleh. Ya, kalau kita baca dalam kitab tafsir disebut Nabi Musa diperintah ambil bahagian ekor dia. Ular tadi tangkap bahagian ekor dia. Bila tangkap bahagian ekor, dia jadi balik. Ya, dia jadi balik apa? Dia jadi balik tongkat. Tapi kalau apa kita panggil, ya, kalau kita biarkan jadi ular. Macam tu, tuan-tuan. Campak jadi ular. Bila pegang ekor dia, jadi tongkat balik. Ya. Jadi kalau orang yang tak tahu, dia ingat Nabi Musa buat sihir. Ini bukan sihir. Ya, ini adalah apa? Ini adalah mukjizat daripada Allah. Sebab apa mukjizat? Pasal apa dia bukan dalil an-nubuwah, tuan-tuan? Selain pada mukjizat, kita ada dalil an-nubuwah. Tuan-tuan jangan kata tak pernah dengar pula, ya. Pasal apa bukan dalil an-nubuwah kat Maritun? Dalil nubuah tu kalau untuk dia punya umat kan, kalau mukjizat untuk musuh. Untuk apa musuh? Bagi jawapan complete sentence. Untuk apa musuh? Mukjizat untuk mengalahkan atau melemahkan musuh. Ada perkataan dia. Ya, tuan-tuan tertinggal. Ya, untuk melemah dan mengalahkan. Ya, tapi kalau apa? Kak Maritun try sekali lagi. Kalau dalil an-nubuwah untuk apa umat? Untuk membantu umat. Untuk membantu, untuk memberi manfaat, kan, tuan-tuan, ya. Kan cantik bahasa tu bila kita buat complete sentence kat Maritun. Okey. Ya. Okey, ya, itu cerita dia, ya. Sebab tuan-tuan bila bagi jawapan, tuan-tuan kena bagi jawapan seolah-olah macam tuan-tuan nak bagi tahu kat orang tu, ya. Tuan-tuan nak cerita kat orang tu macam tu. Sebab bila kita cerita penuh, ya, orang faham. Tapi kalau kita ni nanti ada orang tanya balik, apa maksud dia? Ya, maksudnya mukjizat untuk musuh. Mukjizat untuk musuh apa? Untuk apa musuh? Untuk mengalahkan dia. Ya, Nabi ambil pasir di bumi bumi Badar, Nabi baling, pasir yang sikit tu, satu genggam Nabi tu masuk dalam mata musuh. Musuh 1,000 orang. Menasabah tak, tuan-tuan? Ya, maknanya sebab tu kata mukjizat tadi masuk dalam mata, masuk dalam telinga, masuk dalam mulut sehingga mereka jadi terganggulah, ya. Macam kita lah, ya. Kita bawa kereta kan. Bila kita bawa kereta, ya, insya-Allah kalau tak ada apa-apa berlaku, semua jalan lancar lah, okey lah kan. Tiba-tiba hujan. Bila hujan kita kena slow sikit, kena slow down. Pasal takut tergelincir. Ya, walaupun tayar-tayar baru kita kata, ya. Sebab takut ada minyak, ya, ada air bertakung tepi jalan. Maknanya kita tak boleh laju macam biasa. Kita kena kurangkan sikit, ya, kita punya kelajuan. Dan kita kena berhati-hati, ya, sebab kita punya ya, visibility tu mungkin tak sejauh macam biasa. Ya, kita tak nampak kalau hujan lebat sebagai contoh, ya, wiper pun kena maksimum.
Ya, kadang-kadang ada kereta depan ataupun lori yang kita tak nampak, jadi tak boleh laju. Maksudnya ada gangguan, tuan-tuan. Sebab tu bila Nabi baling, ya, dia jadi mukjizat. Itu memang mukjizat. Sebab mata mereka masuk pasir. Mulut mereka, telinga mereka. Ya, itu dipanggil mukjizat kerana dia bersifat mengalahkan musuh. Tetapi kalau dia memberi manfaat, ya, contoh, ya, apa dalil an-nubuwah tadi, apa contoh dia, apa Kak Zainab, apa contoh? Ketika perjanjian Hudaibiyah, apa ni, umatnya kurang air dan Rasulullah telah apa ni, meludah Ustaz ke dalam telaga dan di situ air keluar dengan banyaknya. Ya, ya, ada sebahagian sebut Nabi pacakkan Nabi pacakkan anak panah, ya, ke tempat yang dulu asalnya telaga, tapi dah kering, ya. Jadi Nabi pacakkan, ya. Sebahagian sebut ada yang kata Nabi ludah, ya. Cuma yang sebut Nabi ludah tu ialah di Ji'ranah, ya. Ji'ranah tu tempat orang nak ambil wuduk, ya, untuk mandi dan juga untuk membersihkan badan sebelum buat umrah, ya, daripada Ji'ranah, ya, kerana airnya sudah diracun oleh orang Yahudi, ya, oleh musuh. Ya, bila diracun maka apa kita panggil, ya, ditawarkan, ya. Maknanya dia neutralizekan balik. Ya, begitu juga seperti mana yang berlaku di Kuba, kan, ya, ada telaga apa kita panggil, ya, ada telaga Aris, ya. Itu pun ada cerita juga yang asalnya milik orang Yahudi tetapi dimiliki oleh Nabi dan para sahabat akhirnya. Jadi itu antara yang memberi manfaat, ya. Yang memberi manfaat tu dalam ayat 18 dipanggil ma'arib, ya. Bukan ma'rib, ya. Kalau ma'rib itu adalah nama nama empangan besar di Yaman yang pecah sebab hujan lebat. Itu ma'rib, empangan ma'rib. Saddu tu empangan, ya, reservoir, ya. Tapi kalau ma'arib merujuk kepada manfaat, ya. Contoh tongkat tu boleh digunakan macam-macam benda lagi. Boleh nak lawan musuh, contoh, ya. Boleh digunakan untuk menakutkan binatang buas, ya. Boleh menghalau binatang, maknanya macam-macam lagi. Cuma Nabi Musa dia highlight dua benda yang penting, untuk digunakan bagi berjalan, dan satu lagi untuk apa? Ya, satu lagi adalah untuk dia pukul daun-daun, ya, pokok kayu jatuh, jadi ghanam dia, kambing dia boleh makan. Okey, tuan-tuan, ya. Itu cerita yang pertama. Ada soalan? Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya? Silakan. Ustaz, saya nak tanya ayat 21 ni. Yang Allah kata kami akan mengembalikannya. Berarti di sini bukanlah tongkat tu yang berkuasa, tetapi semuanya atas kuasa Allah. Betul. Itulah betul, Betul lah, ya. Sebab memang Allah yang berkuasa, ya. Tongkat tu medium dia saja. Sebab dia mesti ada medium, tuan-tuan, ya. Mesti ada medium. Maknanya air nak keluar. Bila air nak keluar mesti ada medium. Medium dia ialah celah-celah jari Nabi yang mulia. Mesti ada medium dia. Ya. Maknanya nak jadi ular takkan tiba-tiba. Boleh tak Allah buat tiba-tiba, ya, keluar asap jadi ular? Boleh. Ya, tapi tak nampaklah pelik, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya nampak pelik sangat, ya. Tapi kalau dia datang daripada benda yang orang boleh tengok, ya, sebab asalnya tongkat kayu, bukan daripada binatang. Dia daripada pokok kayu. Tiba-tiba bertukar. Oh, tu luar biasa, tuan-tuan. Ya, sebab manusia zaman dulu material. Dia materialistik. Bila dia materialistik, dia nak tengok benda depan mata. Kalau kita cakap je, ya, aku nak bagi tanah pada engkau, ya, sekian-sekian ekar. Ya, orang tak nampak, tuan-tuan. Bila dia pergi tempat tu, dia kata, oh, ini ke ustaz nak bagi? Oh, besar ni ustaz. Sebab dia kena tengok depan mata, baru nampak, ya. Sebab tu, dalam zaman kita ni, kalau kita boleh buat PowerPoint presentation, lagi baguslah, sebab orang boleh tengok depan mata. Okey, orang lain ada apa soalan? Silakan. Ustaz, bila saya lihat perspektif lain, ini menunjukkan bahawa dengan ini Allah bagi bukti pada Musa bahawa this thing cannot happen except with permission Allah. Betul. Semuanya berlaku. There's evidence to Musa. Itu my point. Yalah, memang betul lah. Ya, maknanya selagi Allah tak izin tak berlaku. Ya, hanya dengan permission daripada Allah, hanya dengan izin Allah baru benda tu boleh berlaku. Ya, contoh kita kata macam Nabi, kan, kita dah baca surah Kahfi. Bila orang Quraisy tanya Nabi, Muhammad, engkau tahu tak cerita 7 pemuda yang tidur dalam gua? Tahu tak cerita seorang raja menguasai timur dan barat? Nabi kata, besok datang aku akan bagi tahu. Seolah-olah macam wahyu tu Nabi yang minta Allah turunkan. Sedangkan wahyu turun, ya, maknanya berdasar kepada Allah punya discretion lah. Bila Allah nak turunkan, itu tidak ada kena-mengena dengan Nabi. Ya, kalau Allah kata turun ayat, maka turun. Kalau tidak, tidak. Walaupun ada keperluan. Nabi dah janji besok, tapi Nabi tak sebut insya-Allah, tak jadi dah.
Ya, macam Aisyah kan, dia kena fitnah. Bila kena fitnah, Nabi perlukan ayat Quran untuk tahu kebenaran Aisyah. Ayat tak turun. Ya, beberapa hari lepas tu baru turun. Setelah Aisyah kecil hati dengan Nabi. Sebab bila Aisyah tanya Nabi, ya, Nabi tak boleh jawab sebab ayat Quran tak turun. Nabi kata, Aisyah, kalau memang betul-betul kau berzina, ya, minta ampun, taubat dengan Allah. Allah akan ampunkan kau. Itu yang Aisyah terasa hati, tuan-tuan. Ya, yang kedua apa? Kalau engkau tak bersalah, ya, masalahnya Aisyah perkataan pertama tu dia dah ambil hati dulu dah. Dia dah emosi, ya. Jangan emosional dulu, tuan-tuan. Habiskan ayat tu. Ya, tetapi kalau engkau tidak bersalah, percayalah Allah akan turunkan ayat dan bersihkan kau. Perkataan kedua tu yang cover balik. Tapi Aisyah bila dengar perkataan pertama, yang lebih tu tak nak dengar dah. Itu susah tu, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang bila kita bercakap dengan orang ni, kadang-kadang, ya, kita pula tak kenal orang tu, bila kita bercakap dia dah kecil hati. Dan dia pun keluar pada majlis. Dia tak dengar habis, ya, dia dengar yang permulaan aja. Itu yang, ya, cuba tengok apa ni isteri Firaun, Asyah. Ya, bila dapat apa ni Musa yang dihanyutkan, ya. Sebab Firaun dah ramai anak dah, dia tak nak angkat. Tapi Asyah tak ada anak. Asyah kata apa? Ya, kita ambil budak ni, kita boleh jadikan dia sebagai pekerja istana. Dia boleh menyapu-nyapu, dia boleh buat kerja-kerja istana lah, ya. Kita dah dapat seorang pekerja, ya. Budak ni kita boleh ambil dia, budak lelaki. Kalau budak perempuan menyusahkan lah mungkin, ya. Siapa nak jaga keselamatan dia pula. Tapi budak lelaki dia boleh jaga keselamatan sendiri. Kita boleh ambil dia sebagai pekerja. Ataupun apa? Boleh ambil sebagai anak angkat. Tujuan dia nak ambil sebagai anak angkat. Tapi kalau dia cakap terus anak angkat, ya, nanti Firaun tak benar kan? Maka dia sembang dulu. Bawa dulu cerita lain. Kita ambil sebagai pekerja istana boleh juga budak ni. Tapi kalau kita nak ambil sebagai anak angkat, tu pun bagus juga. Sebenarnya itulah tujuan dia. Mana kadang kita bercakap tu kena macam tu, tuan-tuan. Ya. Tapi macam tadilah, ya, kalaulah Allah tak izinkan, ya, apa ni bakul yang bawa Nabi Musa tu hanyut dan tersadai, ya, di istana Asia pun takkan berlaku, semua dengan izin Allah lah. Ya. Kalau tongkat tadi, selama ni tongkat tu adalah tongkat yang sama aja Haji Hasan. Tetapi mengapa kali ni baru menjadi ular? Sebab mungkin selama ni Nabi Musa tak pernah campak. Mungkin dia letak elok-elok. Ya, dia ambil elok, dia letak dalam bekas yang elok, ya, mana dia tak pernah campak. Kali pertama Allah perintah campak, baru dia jadi. Maknanya, ya, trik dia kat situ, yang trigger dia adalah campak tu. Campak tu baru jadi, ya. Jadi patutnya kita kata letak bawah sudahlah. Ya, letak bawah dan tunggu kejap dia bertukar jadi ular. Tak, Allah perintah campak sebab memang dia punya kaedah dia campak baru jadi. Ya, jadi bila kita campak tu maknanya kita ikut cakap Allah. Ya, Allah perintah campak, dia pun campak. Dia tak letak elok-elok, ya, maknanya ya dia kuih-kuih sikit tak. Ya, sebab Allah perintah macam tu terus buat. Tak ada tunggu-tunggu, ya, dan semua dengan permission of Allah di Almighty. Betul, tuan-tuan. Okey, ada lain. Haji Mak Syah ada apa nak tanya? Ya, ada isu apa? Ya, Datuk Osman. Ustaz, ada ke sebut mana ke tongkat tu, kayu mana, pokok apa, tinggi mana ke apa? Ada. Riwayat Israeliat ada. Cerita kayu tu lah, kayu kokar lah, kayu apa memang ada. Ya, tapi itu riwayat Israeliat. Dalam kitab-kitab Israeliat tu banyak lah. Ya, tapi para ulama sebut tapi dia tak jadi hukum lah. Dia tak jadi hujah, ya. Kerana riwayatnya tak boleh riwayatnya tu tak reliable. Ya, dia tak autentik. Bila tak autentik, tak reliable, so kita tak ambil lah. Ya, cuma kalau ada ustaz sebut, ya, ada ustaz dalam TV sebut ke kayu ni dibuat daripada kayu kokar ni sekarang masih ada lagi pokok ni. Kalau kita dapat ni ada khasiat, ada apa. Khasiat tu boleh lah. Tapi pasal apa kait dengan tongkat Nabi Musa? Ya, Datuk Osman baru tanya tongkat Nabi Musa. Nanti kalau kita cerita apa kapal Nabi Nuh lagi besar. Ya, kayu apa pula pakai tu? Kayu jati ke kayu apa? Jadi maksudnya cerita tu ada tetapi tak reliable. Dia tak autentik. Itu je lah, Datuk. Okey, orang lain ada apa? Tuan-tuan, silakan. Apa yang boleh kita bantu? Saya nak tanya tentang apa ni, Nabi Musa ni dia satu-satunya Nabi dan Rasul ke yang berbicara dengan Allah? Dan masa Nabi Muhammad discuss pasal apa ni, sembahyang tu Ustaz, nak kurangkan from 50 to 5 tu, itu perantara Jibril ke direct dengan Allah? Direct dengan Allah. Sebab Jibril tak boleh naik ke mustawa. Jibril hanya berada di Sidratul Muntaha, bawah pokok je. Atas pada pokok tu, Jibril tak boleh naik. Jadi yang bertemu dengan Allah, semata-mata Nabi Muhammad bercakap dengan Allah saja. Memang Nabi saja.
bukan perantaraan Jibril. Dua orang lah. Dua Nabi lah yang Secara umum lah. Kalau nak kira Nabi Adam dalam syurga juga berbicara dengan Allah. Nabi Adam masa dalam syurga. Ya. betul. Jadi maksudnya kalau kita nak kira ramai lagi. Ya. Tetapi macam tadilah. Mungkin yang di highlight tu beberapa orang. Nabi Adam contoh. Ya. Nabi Adam dalam syurga. Nabi Muhammad ya ketika berada di Mustawa. Nabi Musa ketika di Jabal Musa sebagai contoh. Ya, dan nabi-nabi lain pun mungkin ada juga ya, cuma tak di highlight, itu sajalah. Okey ya, itu cerita tentang Allah akan kembalikan tongkat Nabi Musa tadi kepada sirah yang asal. Sirah ni mana? Sirah ni perjalanan hidup satu. Sirah di sini ya maknanya ialah keadaan asal dia. Ya, dia punya original condition dia ya. Jadi keadaan asal dia macam mana? Bentuk dia. Ya, dia punya original stage dia macam mana? Okey ya. Kemudian satu lagi ya, sebab tajuk kita hari ini ialah dua jenis mukjizat Nabi Musa. Yang pertama tongkat yang boleh mengalahkan musuh. Yang kedua wadmum yadaka ya. Wadmum. Ya, wadmum ni ada apa kita panggil? Wadmum ni ada apa? Ada perbincangan lah makna dia. Ya, makna wadmum ni apa sebenarnya ya? Jadi kalau kita baca wadmum ni ya, dia terjemahkan apa? Cuba kalau tuan-tuan tengok. Dia diterjemahkan apa? Peganglah. Ya, itu tadi ya. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Jadi maksudnya ya ambil letak bawah apa kita panggil bawah ketiak. Di sini disebut janahika ya, wadmum kepitlah yadaka tangan kamu. Dah tahu dah tangan kanan kamu. Ya, pasal dia mesti bermula dengan tangan kanan. Kecuali perkara-perkara macam cuci najis tu tangan kiri. Jadi kepit ya tangan kanan kamu ke janahika. Janah tu dalam bahasa Arab maknanya sayap. Jadi orang manusia tak ada sayap. Jadi merujuk pada tangan kanan dan kiri. Ya, dia jadi letak bawah tangan kanan. Ya, bawah tangan kanan letak bawah ketiak kiri. Ya, bawah tu. Takhruj bayda, kemudian bila dibawa keluarlah bayda, cahaya yang putih, cahaya yang apa? Yang min ghairi su'in, yang solid. Yang tidak ada macam kita kata sama-sama, bukan. Cahaya tu memang cahaya betul-betul punya cahaya. Ya, memang solid cahayanya sehingga orang tengok silau. Ya, dipanggil sebagai min ghairi su'in. Ayatan ukhra, sebagai salah satu lagi daripada mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Musa. Maknanya cahaya tadi bukan cahaya yang pudar ataupun sama-sama ataupun cahaya yang ada kelemahan. Ya, cahaya yang ada kecacatan tak. Cahaya tu memang solid betul-betul. Menyebabkan bila orang tengok dia jadi apa? Jadi silau sebagai contoh. Ya. Jadi tujuan dia apa? Linuriyaka min ayatina kubra. Untuk kami ya tunjukkan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi maknanya kalau nak tunjuk macam-macam. Macam Nabi Muhammad lah ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah ditolak di Mekah, dakwah ditolak di Taif, di baling batu ya, diejek, dicekik kepada lehernya, dipijak tengkuk Nabi, ya diludah dan sebagainya, macam-macam. Jadi Allah pujuk Nabi, ya, bawa Nabi berjalan, tunjuk bahawasanya bumi Allah ni bukan Mekah Madinah saja, bukan Taif saja ya, tetapi ada lagi tempat-tempat lain. Yang mana ya apabila Nabi diberikan peluang untuk berjalan ya, maka Nabi dapat melihat kebesaran Allah. Semua itu sebahagian saja, bukan semua. Min ayatina al-kubra, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya benda-benda yang disebut ya sebagai apa? Sebagai mukjizat ni memang Allah boleh bagi macam-macam. Tetapi kadang-kadang macam ni cukup dua saja. Buat masa ni cukup dua. Tak perlu lain ya. Sebab apa? Sebab tak ada keperluan. Nanti kalau ada keperluan Allah bagi lagi. Memang betul tuan-tuan. Selesailah ya. Itulah dua mukjizat yang Allah bagi pada Nabi Musa. Yang pertama tongkat yang boleh bertukar menjadi ular. Yang kedua ialah ya tangan Nabi Musa, tangan kanan yang dikepit di bawah ketiak, bila dikeluarkan tunjuk ke orang ya, nampak cahaya yang sangat hebat. Ya, sebab zaman dulu tak ada electricity tuan-tuan, ya, tak ada spotlight, ya, tak ada high beam, tak ada ya. Jadi sekarang ada macam-macam ya. Macam dulu tak ada. Jadi sudah tentu apa yang Nabi Musa buat tu benda yang pelik, benda luar biasa yang orang tak pernah tengok. Ya, sebab tu dipanggil mukjizat yang mengalahkan. Ya, mengalahkan macam tadilah ya. Tongkat jadi ular. Oh, biasa orang dah tengok dah, tapi ular kecil. Nabi Musa punya ular besar. Ya, sebab tu dia boleh mengalahkan. Okey, tuan-tuan, selesailah ya. Itu cerita ayat 23. Kemudian apa lagi ya?
Kemudian Allah perintah Nabi Musa untuk dakwah. Ya, izhab Musa, pergilah ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, telah melampaui batas. Benda paling teruk yang nak yang Fir'aun buat apa tuan-tuan? Ya, apa Haji Mat Syah? Ya, benda yang paling teruk, paling besar, paling buruk, paling salah yang dibuat oleh Fir'aun apa dia, tuan-tuan? Mengaku dia Tuhan. Itu paling teruk lah, betul. Ya, mengaku sebagai Tuhan lah. Kalau setakat dia bunuh orang, dia bunuh budak kecil, ya, dia buat tu, dia buat ni, ya. Itu kita kata pun teruk juga, ya. Tapi mengaku sebagai Tuhan tu kesalahan paling besar sekali. Ya, syirik lah, ya. Maknanya patutnya orang sembah Allah, ya, dia suruh orang sembah kepada dia pula. Okey, ya, itu yang pertama. Yang kedua apa, ya? Yang kedua, qala rabbi syrah li sadri. Maknanya Allah hantar, ya, bantuan kepada Nabi Musa. Apa dia? Zikir dan doa. Jadi Allah dah bagi physical strength, Allah bagi pula spiritual strength. Ya, ya, Kak Macita nak tanya. Tak ada. Ya, orang lain silakan. Ya. Tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan. Kak Macita kalau ada soalan boleh tanya. Silakan. Ya. Ustaz, Ya. ada yang dalam Google ni kan kata tongkat ajaib Nabi Musa dapat daripada syurga dan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Betul ke Ustaz? Kat mana jumpa tu? Dalam Google. Google search sebab tentang 9 mukjizat Nabi Musa. Dia akan baca yang ni, 9 mukjizat Nabi Musa. Dalam salah satu dia sebut tongkat, mendapat tongkat ajaib dari syurga. Dan menurut kisah kenabian, Nabi Musa mendapat sebuah tongkat dari syurga yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Dari tongkat tersebut, Allah menitikkan banyak mukjizat bagi Nabi Musa. Nabi kata macam tu, ya. Kalau cerita Israeliat memang ada lah. Tapi daripada hadis yang sahih, Ustaz tak pernah dengar lah, ya. Sebab tongkat Nabi Musa tu kayu daripada bumi, pokok daripada bumi. Cuma tak tahu pokok apa. Daripada bumi, bukan daripada ni. Yang turun daripada syurga ni batu, ya, batu macam Hajar Aswad tu betul daripada syurga. Makam Ibrahim, ya, batu yang Nabi Ibrahim berdiri atasnya untuk membina Kaabah, tu betul. Dua tu betul, ada hadis Imam Tirmizi. Tapi kalau kayu tak pernah dengar. Ya, tak pernah dengar. Wallahu a'lam. Itu yang kalau baca kan takut dia tak betul kan Ustaz? Itu yang sebab kena tengok sumber lah. Kalau daripada Google pun tapi ada sumber, kalau ada sumber tak apa, kita boleh check kan. Tapi kalau tak ada sumber tu bahayalah. Itu je lah, ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, sama, ya. Jadi doa ni kita tutup, tuan-tuan, sebelum kita berakhir pada malam ni, kita tutup dengan doa, ya, doa yang diajar, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, dan dah tentu doa ni untuk pengajaran kepada kita juga, untuk kita amalkan, ya. Kerana bila sesuatu doa dirakam dalam Quran, ya, bila doa Nabi dirakam dalam hadis-hadis Nabi, maknanya Nabi nak suruh kita hafal, ya, kita belajar, kita baca. Ya, ayat Quran pun samalah, ya. Jadi doa ni kita boleh baca, terutamanya ketika nak bercakap. Ya, sebab Nabi Musa diajar dengan doa tersebut sebelum bertemu dengan Fir'aun. Ya, apa doa dia? Kita dah biasa dengar, Rabbi syrah li sadri. Kalau tuan-tuan dengar kuliah Ustaz pun memang permulaan Ustaz akan baca doa ni. Ayat 25 sampai 28, ya. Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku. Pasal apa dia baca Rabbi? Pasal dia bersendirian. Masa ni Nabi Harun belum jadi nabi lagi. Ya, isyrah li, lapangkanlah bagiku sadri, dadaku, ya. Bila lapang dada kita boleh bercakap, ya. Kerana apa tuan-tuan? Ya, kerana orang yang sesak nafas, ya, yang baru berlari-lari, kita kata, ya, bekerja-kerja, kita nak suruh dia bercakap, dia tak boleh bercakap sebab dia punya dada sempit, ya. Jadi dia kena tenang dulu. Bila tenang, dadanya lapang, barulah boleh bercakap, ya. Macam tu, boleh berzikir. Sebab tu kita ada surah Al-Insyirah, kan. Surah Insyirah ni surah yang kita baca. Mudah-mudahan, ya, bila kita baca tu Allah lapangkan dada. Ya, bila lapang dada, kita boleh bagi idea yang bernas. Ya, kita punya idea tu konstruktif. Ya, jadi kaitan antara boleh bercakap, ya, boleh kita panggil, boleh mengeluarkan idea tu bila dada kita lapang. Ya, doanya Rabbi syrah li sadri. Tak payah baca qala lah, ya. Qala Rabbi syrah li sadri tu sebab Nabi Musa yang baca. Kalau kita terus saja Rabbi syrah li sadri. Cuma kalau nak jadikan sebagai surah dalam Quran, kena baca daripada qala lah. Ya, waladhdallin amin, kan. Lepas pada amin, baru baca qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya, baca.
Kemudian barulah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh? Boleh tak baca? Boleh. Kalau nak jadikan sebagai surah lah, kena baca daripada qala. Tapi kalau nak jadikan dia sebagai doa saja yang dibaca bila? Waktu apa? Waktu tasyahud akhir sebelum bagi salam. Ataupun dalam keadaan biasa, naik kenderaan ke, ya, naik kenderaan baca doa naik kenderaan lah kan. Ya, tapi kita dalam perjalanan nak pergi deal dengan kita kata kontraktor, ya, ataupun business deal contoh, ya, ataupun nak bercakap dengan orang, nak bagi kuliah, nak bagi ceramah, nak cerita tentang projek-projek baru yang kita nak offer pada masyarakat, ya, atau sebagainya. So kita nak supaya orang percaya cakap kita. Kita bawa bukti, kita boleh tunjuk PowerPoint presentation, ya, tapi cakap kita tu kadang orang nilai berdasar pada apa yang kita cakap. Jadi kita pun nak supaya orang percaya. Jadi kita baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li, dan permudahkanlah, yasir, permudahkanlah li bagiku amri urusanku. Maknanya jangan banyak red tips lah, ya. Jangan banyak benda ni kita kata formality banyak sangat, ya, sampai kita kata dah submit borang hantar, ya, ditendang balik, ya. Mungkin tak cukup dokumen ke apa, kita tak nak kalau macam tu. Kalau boleh biar semua berjalan lancar. Yang ketiga wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul, dan leraikan, 'uqdatan kesimpulan, ya, kekeluan, ya, min lisani, daripada lidahku. Yang inilah orang biasa bawa cerita palsu ni, ya. Apa cerita palsu dia? Cerita palsu dia ialah cerita bahawasanya Nabi Musa ni lidahnya rosak kerana masa kecil dia makan bara api. Ya, dalam Ibnu Katsir ada cerita tu. Tetapi cerita Israiliyat, tak boleh percaya tuan-tuan, ya. Jadi maknanya bila kita menyebut tentang apa kita panggil, ya, tentang Nabi Musa rosak lidah tu tak betul. Ya, cerita tu cerita yang datang daripada sumber Israiliyat. Maknanya dalam kitab ada, ya. Ibnu Katsir bawa dalam kitab. Tapi bila dibawa dalam kitab, bukan nak bagi tahu kita bahawasanya hadis tu sahih, tak. Tapi nak bagi tahu hadis tu tak boleh percaya. Ya, tidak ada sumbernya. Sebab lidah Nabi Musa tak rosak. Kerana kalau lidah Nabi Musa rosak, dia tak boleh nak bercakap, gagap, ya, terbata-bata bila dia bercakap, maknanya dia tak layak untuk jadi Nabi dan Rasul. Kerana Nabi dan Rasul, dia mesti bersifat dengan sifat tabligh, menyampaikan. Ya, dia boleh menyampaikan dengan baik, ya. Dia mesti jadi muballigh, ya, yang boleh menyampaikan dengan balaghul mubin, dengan penyampaian yang jelas. Jadi kalau dia gagap sehingga terpaksa orang lain tolong, maknanya dia bukan Nabi dan Rasul lah. Tak layak. Sebab ciri-ciri Nabi ada 4, ya, yang kita simpulkan dengan formula STAF. STAF. S, sidqun, cakap benar. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, ya, adalah amanah, tidak menyembunyikan, tidak khianat. Yang terakhir adalah fatonah, bijaksana. Ya, STAF, ya. S, sidqun, benar. T, tabligh, menyampaikan, tak ada yang tak disampaikan, dan bila disampaikan dengan cemerlang, dengan baik. Ya, maknanya clear cut. Ya, tak ada sembunyi-sembunyi, tak ada. Nombor 3, amanah, ya, tak ada mengkhianati. Lain yang Allah bagi, lain yang disampaikan. Macam orang Yahudi, ya, lain yang dijanji, lain yang dibuat. Yang keempat adalah fatonah, bijaksana. Jadi kalau Nabi Musa rosak lidahnya, maknanya dia telah menyalahi salah satu daripada sifat wajib bagi Nabi. Sifat wajib tu, bukan sifat harus, sifat wajib. Jadi bila sifat wajib, Nabi itu pula tak ada kemampuan untuk bercakap, untuk berpidato, ya, sedangkan Nabi Musa ahli pidato yang hebat. Ya, bila dia bercakap tu orang terpaku dengan apa yang dia cakap. Ya, takkanlah orang yang lidahnya rosak akan begitu, tuan-tuan. Salah tu. Ya, jadi Nabi Musa, ya, dikatakan sebagai gagap, ya, ataupun rosak lidah, itu adalah cerita Israiliyat. Kadang-kadang ustaz-ustazah pun duk cerita juga, ya, di TV, di radio, ya, di pentas-pentas ceramah, ya, sedangkan hadisnya tidak sahih. Jadi kena cerita yang betul. Ya. Kemudian apa lagi, ya, minta supaya dileraikan, ya, dia punya kekeluan, kelu lidah. Macam kita lah, ya, ketika kita nak bercakap, ya, kita boleh bercakap. Tapi bila berdepan dengan orang yang kita hormat, ya, kadang-kadang kelu lidah, tak boleh nak bercakap. Ya, terutamanya macam orang bercinta lah kan, ya. Dia bila dalam surat, dia tulis surat, dia hantar WhatsApp, oh memang lancar bahasanya. Bila bertemu dengan orang tu bercakap, tak boleh nak bercakap, kelu lidah. Jadi kita baca ayat ni, mudah-mudahan wahlul 'uqdatam min lisani. Yang terakhir, yafqahu qawli, supaya orang ramai boleh faham apa yang kita cakap, ya. Bahasa tu, ya, kita kata
Kalau tidak straight to the point pun maknanya clear lah. Tak perlulah orang nak fikir 2-3 kali. Ya. Kalau nampak macam orang tak faham, dia jelaskan. Okey tuan-tuan, selesailah perjalanan kita pada malam ni. Ya. Maknanya kita habis cerita tentang 2 mukjizat Nabi Musa dan doa yang diajar oleh Allah kepada Nabi Musa sebelum bertemu dengan Firaun. Ada soalan silakan sebelum kita tamat. Ada apa-apa? Tuan-tuan. Ustaz. Ya. Yang apa ni, doa yang ayat 26 ni. 25. 26. Wa yassir li amri ni. Oh. Adakah sama macam satu lagi doa yang selalu kita baca, Rabbi yassir wala tu'asir? Sama mana? Dia mudahkan urusan. Itu lebih pada ayat 3 tu. Ayat 26. Yalah, maksud saya 26. Oh, 26. Okey, yassirli amri. Ya, betul. Ya. Cuma doa tu ada tambah lah. Yang tadi kita baca, ya, Rabbi yassir wala tu'asir. Rabbi, wahai Tuhanku, yassir, mudahkanlah urusanku. Wala tu'asir, jangan persusahkan. Maknanya dia dua-dua dia. Permudahkan, jangan persusahkan. Di sini hanya mudahkanlah urusanku. Samalah. Ya, maknanya secara umum sama. Okey, terima kasih. Ya, sama. Orang lain ada apa? Silakan tuan-tuan. Ada apa? Tak ada? Tak ada ya? Okey. Ya. Ustaz, maksudnya ketika inilah Nabi Musa dilantik menjadi Nabi. Apabila masa pertama dia bertemu dengan Allah ni, masa inilah dilantik sebagai Nabi. Okey. Ya, maksudnya inilah waktunya lah yang dilantik sebagai Nabi ya Ustaz. Betul. Kali pertama bertemu Allah. Ya. Nabi Musa dia bercakap dengan Allah tu sekali ni saja atau beberapa kali lagi Ustaz? Ada lagi masa lain lagi. Nanti masa menerima kitab Taurat sekali lagi. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Tetapi apabila diperintah untuk bertemu dengan Firaun, itu confirm jadi rasul lah. Sebab dia kena menyampaikan. Nabi pun kena sampaikan. Ya. Tetapi rasul lagi, tujuan dia lagi luas lah. Dia punya coverage tu. Ya. Kepada Firaun, kepada menteri-menteri dia. Ya. Bukan kepada umat dan kaum dia saja. Patutnya Nabi Musa hanya kepada Bani Israel. Tapi sebab di Mesir itu komposisi penduduknya ada Bani Israel, kaum Nabi Musa, dan ada kaum Kibti, umat kita kata kaum Firaun dan Haman, maka dia cover dua-dua. Jadi kalau ada orang kata Nabi Musa pada Bani Israel saja, mungkin kurang tepat lah. Sebab Nabi Musa juga dakwah kepada Firaun. Firaun bukan Bani Israel, Firaun Kibti. Ya, cuma Nabi Muhammad punya coverage lagi luas sebab Nabi Muhammad punya message universal. Tidak mengira kaum, tempat, ya, lokasi dan sebagainya. Nabi Musa agak sedikit terbatas, tapi bukan pada kaum Bani Israel saja, kepada kaum Kibti pun termasuk juga. Okey, tuan-tuan, ya. Kalau tak ada apa, ya, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada semua, Haji Mat Syah, Haji Nazri, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Dengar balik kuliah ni dan jangan lupa lah tuan-tuan, ya. Mengapa kita kata surah Makkiyah? Kita tengok dia punya subject matter dia. Tengok content wise dia, ya. Kalau cerita akidah biasanya Mekah. Cerita syariah, hukum hakam, ibadah, ya, itu Madinah. Kalau akhlak dua-dua tuan-tuan. Okey, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nazri. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masya-Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Wa antum jazakumullah khairan.